A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada penonton setia perbincangan Rakyat Demi Melayu. Baik, jadi pada malam ini kita akan berbicara mengangkat topik sejauh mana keluasan dan kesatuan alam Melayu. Kenapa topik ini diangkat? Dan antara penjelasan ringkas yang kita boleh katakan bahawa kebanyakan generasi hari ini cuma menganggap alam Melayu itu, tanah Melayu itu cuma bermula daripada Perlis sehinggalah ke Johor dan mungkin Singapura sebelum ini. Tetapi sebenarnya ia cukup luas, dan untuk mengetahui perkara ini dengan lebih lanjut, kita akan bersama dengan 3 orang panel. Seperti yang pertama, kita akan bersama Profesor Emeritus Dr. Wan Hashim Wanteh yang merupakan mantan pengarah ATMA, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UKM. Kita juga akan bersama Profesor Datuk Dr. Sarah Yaakob yang merupakan Profesor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan kita akan bersama dengan Datuk Paduka Profesor Dr. Sufyan Hussein yang merupakan Yang di-Pertua Pendawam fellow kita UKM. Dan dengan itu Perbincangan Rakyat Demi Melayu mengucapkan selamat datang dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, jadi untuk soalan pertama ini ingin kita ajukan kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Wan Hashim Wanteh, di mana apabila bercakap tentang tamadun ataupun peradaban Melayu, ramai kata ianya sangat baru dan masih muda jika nak dibandingkan dengan tamadun-tamadun yang lain. Jadi ada juga teori-teori yang mengatakan bahawa alam Melayu ini berada di atas pentas Sunda. Jadi macam mana kita nak mendapatkan kesohihan teori ini, dan apakah benar bangsa Melayu itu sudah wujud dalam tempoh yang sekian lama? Silakan Doktor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara Hakim selaku moderator malam ini, juga ahli-ahli panel, ketiga-tiganya sekali ya. InsyaAllah ada 2 persoalan di situ. Berapa lamakah tamadun ataupun peradaban Melayu ya? Kalau kita ambil contoh peradaban, tamadun itu adalah apabila manusia membina kerajaan. Ini dalam dilema Melayu oleh Tun Dr. Mahathir pun menggunakan konsep itu ya. Bertamadun, budaya tinggi maknanya berkerajaan. Jadi kita dapat sumber-sumber yang sahih daripada
Cina, catatan Cina dia agak baik dari segi mencatatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sejarah, ya, bahawa kita kena kembali kepada sumber kerajaan yang pertama. Kerajaan Funan, ya, di kawasan sekitar Kemboja hari ini. Maknanya lebih 2000 tahun, iaitu kira-kira satu atau dua kurun sebelum Masihi lagi sudah ada kerajaan Funan itu. Selepas kerajaan Funan kemudian digantikan ataupun silih berganti dengan kerajaan Champa di Vietnam. Seluruh Vietnam, semenanjung Vietnam itu adalah milik bangsa Melayu waktu itu, yang iaitu kerajaan yang kedua. Dan kemudiannya dia runtuh agak kemudian, ya, pada zaman Melaka. Jadi lama berdirinya kerajaan Champa ini, dan orang Champa ni ada di mana-mana hingga hari ini, diaspora sampai ke Amerika, ke Perancis dan sebagainya, ya. Yang ketiganya kemudian Langkah Suka, berkesinambungan dengan Patani, dengan Kedah Tua. Jadi dan Sriwijaya juga, ini juga suatu kerajaan yang lama, ya, yang bertahan lama, tamadunnya yang tinggi, dan di sinilah bermulanya membuat meriam besar-besar dan sebagainya. Kita boleh menyaksikan meriam Sri Patani, ya, di antara yang terbesar di Asia Tenggara atau alam Melayu ini, ya. Dan waktu itu dibina perkapalan, kapal-kapal yang besar. Kalau kita melihat catatan Cina juga ada mengakui bahawa kapal-kapal orang Melayu ataupun Kunlun, mereka menggunakan nama Kunlun, orang di selatan ni, lebih besar daripada kapal mereka. Kapal kita sudah merentas lautan, kapal-kapal mereka masih lagi berlayar di sekitar sungai Yangtze, sungai Kuning dan sebagainya. Dan kemudiannya mereka mengambil belajar teknologi daripada orang-orang Melayu ni, barulah mereka dapat berlayar jauh, merentas lautan, ya. Dan kemudiannya selepas Langkah Suka, Sriwijaya, Majapahit, Sriwijaya, hinggalah ke tamadun yang tertinggi, kemuncak kepada tamadun Melayu ini adalah Melaka. Jadi bermaknanya bahawa lebih daripada 2000 tahun sudah berdirinya tamadun di alam Melayu ini. Tapi kalau kita nak kira bila orang Melayu berada di sini, ahli arkeologi melihatnya dalam kira 20,000, 30,000 tahun, ya, 35,000 tahun. Cuma akhir-akhir ini kita mendapati bahawa kajian-kajian DNA menyatakan bahawa Melayu ini sudah berada di sini sekitar 64,000 tahun. Almost exact, ya, dari segi kajian DNA, dan itu bukanlah bidang saya, ya, lebih kepada bidang-bidang orang sains. Itu pertamanya, maknanya lebih pada 2000 tahun adanya tamadun orang Melayu ni di alam Melayu. Cuma kita menggunakan konsep Melayu ni sebagai racial stock, satu konsep yang luas, ya. Orang Filipina, kita katakan orang Melayu, orang-orang pribumi Taiwan, kita katakan orang rumpun Melayu, berasaskan kepada Austronesian language, bahasa Austronesian, ya. Asasnya adalah bahasa Austronesian itu. Sampailah ke Pulau Polynesian, ke Hawaii, ke New Zealand, itu adalah pecahan daripada orang-orang daripada alam Melayu ini. Okey, kita pergi pada soalan kedua, pentas Sunda, ataupun kami terbaru menggunakan benua Sunda. Kerana sebelum kurun ke-9, 10-11 sebelum Masihi adanya satu pentas ataupun landmass, di mana kita pergi ke Sumatera secara berjalan kaki dan cuma menyeberangi sungai, kerana sungai Perak itu mengalir sampai Teluk Intan, kemudian kualanya di Aceh sana, ya, itu sungai, ya. Selat Melaka tidak ada, belum ada, ya. Begitu juga Selat Jawa, kita boleh berjalan kaki sampai ke, ataupun bernunggang kuda saja naik ke Pulau Jawa, boleh pergi ke Kalimantan, ke Borneo, sehingga ke
Filipina, ya, itu semua ada big landmass. Di kita kira-kira sekali ganda, double size of India hari ini, ya. Jadi begitu besar dan kami menggunakan, rasanya kalau kita boleh menggunakan konsep benua Cina, benua India, maka kita boleh gunakanlah benua Melayu satu ketika dulu. Benua di alam Melayu satu ketika dulu. Jadi hari ini boleh kita katakan rumpun Melayu ini dan termasuk Polinesia kerana mereka berasal dari alam Melayu. Orang-orang di Hawaii, di Pulau Hawaii, orang Maori, orang di Pulau Paskah, berjumlah semuanya 300 juta. 300 juta asalnya adalah bahasa Polynesian, ya. Lebih pada 300 juta di alam Melayu ini sehingga ke lautan Pasifik. Jadi itulah taburan, saya katakan taburan sehingga ke Pulau Malagasy, jangan lupa. Orang Pulau Malagasy itu berasal daripada alam Melayu, berhijrah ke sana pada zaman Sriwijaya dan menjadi pribumi di sana, mengasaskan kerajaan Marina Kingdom di sana, ya. Orang Melayu asalnya dari keturunan Melayu mengasaskan kingdom, Marina Kingdom di sana. Waktu itu orang-orang di Afrika masih lagi jauh ketinggalan, ya, kalau dibandingkan orang Melayu yang berhijrah ke sana dan membina tamadun ataupun kerajaan yang pertama. Jadi sekali lagi saya katakan bahawa sejarah kita ini lama. Kalau dari arkeologi, antropologinya 35,000 tahun, tetapi sekarang ini kita confirm lebih jauh daripada itu, 64,000. Cuma kita tidak jelaslah tamadun yang awalnya itu, ya. Dan yang keduanya, adanya satu benua yang ditenggelami oleh banjir besar pada abad ke-11 hingga ke abad ke-9. Mungkin gegaran gunung berapi, ya, satu yang amat besar pada waktu itu, ya. Penutupan Gunung Toba mungkin akan dikatakan, ya, di antaranya. Itu kemudian sedikit, tapi ini mungkin lebih lagi, ya, lebih daripada letupan gunung berapi Toba itu, ya. Jadi itu terlalu jauh untuk kita andaikan bagaimana berlakunya naiknya air laut daripada paras yang rendah ke paras yang tinggi sehingga menenggelami pentas Sunda itu dan menjadi selat di sana sini dan mewujudkan kepulauan-kepulauan di Nusantara dari satu pulau ke pulau yang lain. Dulunya tidak ada pulau-pulau itu, tidak ada, ya. Cuma big landmass. Barangkali itu menjawab dua soalan yang diutarakan. Ya, saudara. Baik, terima kasih ucapkan kepada doktor. Satu orang kata perkara yang perlu dipandang lebih jauh. Maknanya dari segi sains 64,000 tahun. Ribu tahun. Maknanya genetik DNA kita sudah dikenal pasti. Jadi mungkin akan timbul pertikaian daripada orang hari ini, takkanlah 64,000 tahun orang Melayu itu dah ada, begini kita sekarang. Jadi perkara ini perlu diperhalusi lagi lah. Dan untuk itu kita nak bertanya kepada Profesor Dr. Solehah Yaakob, di mana boleh dikatakan difahamkan benua Sunda atau pentas Sunda ni telah dikenal pasti ribuan tahun dulu. Dan kalau bertanya dari segi sejarah bahasanya dalam alam Melayu ni atau perkara-perkara yang berkaitan, bagaimana kita nak kenal pasti perkara ini? Silakan. Slide tu, dia punya PowerPoint tu, pengerusi. Okey. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis, kepada Prof Wan Hashim, kepada Prof Sufyan, Dr. Sufyan. Alhamdulillah, ini kali pertama lah saya bersama dengan mereka. Terasa kecil sebenarnya saya, ya. Berdasarkan kepada soalan yang dikemukakan oleh pengerusi, sejauh manakah dari sudut pentas Sunda dan seterusnya bahasa yang digunakan, mungkin kita boleh mainkan slide yang pertama dulu. Okey, sebentar ya. Slide yang pertama.
Okey. Okey. Boleh besarkan tak? Okey. Ya. Okey, slide yang pertama. Okey. Di sini peta yang hasil daripada perbincangan saya dengan Profesor Bogdan Kopansky, bahawasanya inilah pembentukan tamadun dunia. Ya. Kalau kita perhatikan tamadun dunia ini dalam peta ini ditulis di Mesopotamia peringkat awalnya, iaitu sekitar 6,000 lah, 5,500 BCE, dan seterusnya di Indus, lembah Indus ya, India itu, India, Pakistan, Afghanistan di situ kawasannya, Iran, ya, dia tulis 2300 before Christ BCE. North China, China Utara, 2200, maknanya Yangtze, Lembah Kuning dan sebagainya di sini. Ya, bermula 2200 BCE berdasarkan peta ini. Dan kita maklum bahawasanya tamadun China bermula nombor 3. Maknanya di sudut rentetan timeline, Indus adalah yang kedua. Yang pertama Mesopotamia, Indus yang kedua, dan yang ketiga adalah China. Dan yang sebelum itu saya lupa, Mesopotamia adalah yang pertama, Egypt 3,300 di letak sini. Egypt merupakan yang kedua, yang ketiga Indus, yang keempat adalah China. Dan kita, keadaan kita di Southeast Asia, kita ada 1,500 BCE ya, iaitu di Champa. Maksudnya kita di kalangan yang terawal dari sudut tamadun, menerima tamadun, ya, tamadun dunia. Maknanya telah di-signified ataupun telah diiktiraf oleh sejarah dunia. Kemudian kita tengok di West Africa, ialah dalam 400 BCE. Ya, bawah lagi. Maknanya Kreta dalam 2,500 dia buat kat sini. Kita kena akui juga peta-peta yang dibuat oleh Barat ini kadang-kadang memihak kepada mereka. Ya, tapi sekiranya mereka meletakkan Southeast Asia yang di mana di Champa itu 1,500 BCE, saya rasa boleh dikira pakai. Next slide. Slide seterusnya. Okey, apakah ditakrifkan dengan Selat Sunda? Saya Pentah Sunda. Saya bersama dengan Datuk Prof Wan Hashim sebenarnya. Poin-poin yang dia bawa tu. Jadi saya cuba bawakan peta di sini. Di sini dikenali sebagai Pentah Sunda ataupun disebut dalam Sunda Shelf, dia kata in English. Dan Australia itu dikenali sebagai Sahul Shelf. Jadi di sini kita tengok Pentah Sunda ini termasuklah Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Jawa dan seterusnya kawasan di Vietnam, Kemboja dan Thailand. Dianggapkan atau dikonsiderkan atau diandaikan ini adalah Pentah Sunda. Dan sekarang kita faham bahawasanya Pentah Sunda itu bukan sahaja di antara Jawa dan Kalimantan itu di kawasan Pulau Jawa, tidak. Dia adalah suatu kawasan yang luas seperti yang diterangkan oleh Prof Wan Hashim tadi. Okey, slide seterusnya. Okey, di sini diterangkan lagi bahawasanya kawasan yang bergaris itu adalah Pentah Sunda. Ya, Pentah Sunda. Kawasan ini bila bermula? Kawasan ini sebenarnya hakikatnya sudah lama. Sebagaimana saya rujuk dalam beberapa rujukan, antaranya saya rujuk dalam buku yang ditulis oleh Graham Thurgood. Saya suka baca buku ni sebab dia kena dengan bidang saya. From Ancient Charm to Modern Dialect, 200 years, 2,000 tahun of language contact and change. Jadi dia kena dengan tajuk yang diminta kepada saya ni dan saya rujuk pada ni. Dia menyebut bahawasanya semenjak 22,000 yang silam sudah wujud manusia di kawasan ini. Ya, seperti mana Prof terangkan tadi. Jadi apa yang disebut dia terdapat orang yang menduduki, ya, itu manusia, dipanggil Hobbesian. Dan ini dikenal bukti-bukti kita dapati di beberapa gua yang dijumpai di sekitar Kelantan, Kedah dan Petani serta selatan Thailand. Macam di Kelantan di Gua Cha, dia menjumpai data-data sekitar 12,000 tahun. Maknanya kalau di Kedah lagilah itu kan lagi lama.
Begitu juga dengan di Perak, jumpa di Perak Man dan sebagainya. Jadi bukti manusia itu memang sudah wujud sudah lama. Cuma tamadun itu diiktiraf oleh dunia, oleh historian sekitar 1500 di sini. Adakah bermaksud bahawa wujud orang? Tidak. Orangnya sudah lama. Tamadun itu bermaksud sudah wujud kerajaan. Untuk membentuk sebuah kerajaan dia mengambil masa yang lama. Okey, slide seterusnya. Okey, di sini besarkan sikit kot dia punya tu. Ini adalah peta yang saya dapat daripada Prof. Kopansky. Bahawasanya dunia Melayu sudah diiktiraf. Diiktiraf kedudukannya oleh ini peta sekitar 470 AD. 470 AD maknanya sebelum kerajaan Sriwijaya. Sebelum kerajaan Sriwijaya keadaannya begini. Sudah begini ya. Dan dia ditulis kat situ bahawasanya Malay itu Filipina itu Malay dan kawasan semua itu kawasan Malay. Filipina, Semenanjung, Malaysia, Sumatera, Borneo, semua itu adalah Malay. Malay land. Dan kita kena maklum bahawasanya Nusantara itu, Laut Cina Selatan dulu adalah merupakan dikenal sebagai Laut Nusantara atau Laut Alam Melayu. Ya, sesudah kekalahan kerajaan Funan oleh kerajaan Chenla, ya, maka kebanyakan maka orang-orang di Funan itu turun ke bawah. Antaranya pergi ke kawasan Thailand dan seterusnya turun ke Kedah, Langkah Suka, dan yang paling jelas ialah ke Aceh. Ya. Saya bahasa saya akan kemukakan sebentar lagi. Di sini kita tengok ya, Champa Federation. Dipanggil Champa Federation. Macam Rusia Federation, mana ada gabungan kecil-kecil di situ. Kemudian Western Champa, Cham. Daripada West Cham, dia turun, dia naik, dia pergi, bila diserang, dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah dan kita tengok Aceh. Dia telah pergi ke Aceh. Untuk pergi ke Aceh, dia mesti lalu Kedah. Ya, dia lalu Kedah, dia lalu Takwapa, dia lalu Citu dan sebagainya. Jadi di sini, dia justru itu ada kaitan dengan bahasa. Ini berlaku sekitar 2000. Benda ini daripada 2000 dan untuk makna sebelum Masihi. Benda ini berlaku sebelum Masihi. Dan saya akan cuba kaitkan dengan bagaimana dalam kitab-kitab Arab, tafsir, menyebut wujudnya Keturah itu. Keturah yang merupakan isteri Nabi Ibrahim AS yang ketiga, yang melahirkan 6 anak itu. Dan kita maklum, berdasarkan kajian saya buat, Nabi Ibrahim AS sekitar 2000. Maknanya sekitar 2000 BC, sudah ada pergerakan daripada Champa ke Asia Tengah. Ya, ke Asia Tengah dan telah berjumpa dengan Keturah ini. Dan kita maklum bahawasanya Keturah itu dalam bahasa Ibrani diberi nama oleh pendeta-pendeta Yahudi Keturah, bermaksud kayu gaharu. Dalam bahasa Arab dipanggil bakhur. Dan kita maklum nama wanita ini adalah Intali Kafur ataupun disebut Anmuta. Nama yang bukan Arab, dia adalah Ajam. Ya, ada kaitan itu. Sebab itu disebut 2000. Saya bila baca dalam buku Thurgood ni, Graham Thurgood dia kata 2000. Dan buku lain pun ada menyebut 2000 sudah ada bahasa. Sudah ada pergerakan daripada sudah ada dia kata Malay people. Sudah wujud. Ya. Okey, next slide seterusnya. Yang ni kita boleh besarkan sikit tak? This is ni pasal language ya. Saya terus jawablah soalan kedua kot. Silakan. Okey, ini pasal language ya. Kalau di sini saya ambil data ni daripada Profesor Graham Thurgood from Ancient Cham to Modern Dialect 2000 Years of Language Contact and Change. Dia menyebut bahawasanya Proto-Austronesian family. Austronesia ini terbahagi kepada dua kategori, iaitu Melayu Polynesia, Melayu, dan satu lagi Formosan languages. Bawah kita konsentrate pada Melayu Polynesia. Kalau boleh dibesarkan, mungkin penonton boleh melihatnya, ya pengerusi. Bawah Melayu Polynesia ini
dia ada dua kaki. Western Melayu Polynesia dan dia ada Central Eastern Melayu Polynesia. Okey. Siapakah Western Melayu Polynesia? Berdasarkan kenyataan dikemukakan oleh Graham Thurgood ini, mereka adalah Malay, orang Melayu, Malaik disebut, Chamik, orang Cham, orang Jawa, Sunda, Madura, Aikano, Tagalog. Di mana tempat-tempat ini? Tempat-tempat bangsa yang saya sebutkan itu, mereka itu di Vietnam, di North Sumatra, di Malaysia, di Sundaland, di Sulawesi, Madagaskar, Borneo dan Filipina. Itu di bawah Western Melayu Polynesia. Kemudian kita pergi ke kaki sebelah kiri, iaitu Central Eastern Melayu Polynesia. Bawah Central Eastern Melayu Polynesia terbahagi pada dua kaki. Satu Central Melayu Polynesia, tadi Western, yang ini Central Melayu Polynesia dan Eastern Melayu Polynesia. Saya pergi ke Central Melayu Polynesia dulu. Mereka adalah Bimanis, Burma, Magarai, Gadai, Rotines, Tetum, Alun, Asilun dan Burusi. Saya tak tahu apa kaitan ya. Tapi dia kata ini Central Melayu Polynesia. Tempatnya ialah di Sundas juga, Southern and Central Moluccas. Kepulauan Moluccas. Moluccas itu. Maluku lah, Kepulauan Maluku. Kemudian kita pergi ke sebelah kiri sekali, Eastern Melayu Polynesia. Dia adalah terbahagi kepada dua kaki, dipanggil SHWNG, Shuang. Saya nak eja pun paling susah. Di sini ada orang-orang Buli, Jiman, Maya. Orang-orang Maya dekat Mexico itu dikategori sebagai Eastern Melayu Polynesia. Inilah orang Melayu. Besar sebenarnya orang Melayu ni. Dia punya keluasan race dia ni. Keturunan dia. Maya, Nanfor, Dasner, Serui Laut, Wandamen, Waropen. Dekat mana tempat dia? Southern Halmahera, Western New Guinea. Western dan New Guinea. Kita pergi ke akhir Oceanic. Oceanic pula ialah Motu, Lakalai, Roviana, Saa, Turkise, Lai, Fijian, Fiji, Hawaii. Tempatnya kat mana? Oceania. Oceania maknanya kepulauan. Jadi berdasarkan kepada catatan ditulis oleh yang dimodify oleh Thurgood ini dalam buku dia ini, yang mana diambil daripada Blast sekitar 1977 dan Ross sekitar 1995B. Maknanya pembahagian ini sudah legalize lah. Bukan peringkat awal-awal baru nak cadang, bukan. Ini dah legalize, legitimate. Okey, kita pergi ke next slide seterusnya. Okey. Di sini dia membahagikan the Melayu-Chamic languages. Tadi kita secara umum kan. Sekarang kita pergi secara detail. Di bawah Western Melayu Polynesia, kita pergi kepada Melayu-Cham languages. Apakah bahasa Melayu-Cham languages? Di sini dia sebut bahasanya, bahasa Melayu-Cham ini terbagi dua bahagian, iaitu Malayik dan Proto-Cham. Melayu dan Proto-Cham. Bawah Melayu ini dan diiktiraf oleh Adela 1992, maknanya bukan main-main dia punya catatan ini. 1992 diakui bahawa Melayu ini terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu Proto-Malay. Proto-Malay bercakap Malay dialects. Kedua, Iban, consider as Malay dan dia buat others. Makna ada ramai lagi selain daripada dua ini. Malayik ni. Ya. Kemudian pergi kepada Proto-Chamic, Cham. Proto-Cham ini dia bahagikan kepada Aceh dan dibagikan kepada Cham lagi. Banyak lagi dia punya pecahan-pecahan di bawah itu. Antaranya Jarai, Red, Northern Cham, Highland Cham. Kita maklum bahawasanya bila orang Melayu yang menetap di daripada kerajaan Funan itu menetap di kawasan Champa itu, dia adalah mereka tinggal di Highland. Mereka tinggal di Highland. Apakah pekerjaan mereka? Pekerjaan mereka
menanam padi. Padi mereka cukup terkenal. Begitu juga menjadi nelayan dan pelaut yang cukup masyhur. Mereka hebat. Mereka ini adalah orang laut. Dan apa yang menarik lagi ialah mereka menanam padi. Dan kebiasaan apabila mereka melakukan kerja, orang-orang perempuan mereka, biasanya mereka meletakkan anak-anak mereka di belakang mereka. Yang ini disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya ada 3 golongan daripada qaturat itu. Qaturat yang pertama, kita maklum bahawa orang Mongol. Qaturat yang kedua, dia tidak sebut siapa, tetapi kedua-dua yang bahagian pertama dan kedua itu bukan Islam. Tapi yang ketiga ini, mereka ini adalah mati syahid. Itu disebut dalam hadis Hasan. Ya, riwahu Abu Daud dalam bab Malahin. Jadi sekarang ni apa yang kita nak sebut di sini adalah mereka itu menanam padi. Dan padi campas cukup terkenal dan ia digemari oleh Maharaja Cina pada ketika itu. Ya. Tapi setahu saya sekarang ini dia diharamkan. Saya tidak tahu kenapa. Okey, slide seterusnya. Okey, di sini saya cuba baca beberapa data perbezaan bahasa. Ya, bahasa berdasarkan numbers. Ya. Kalau disebut bahawasanya ada persamaan yang cukup ketara antara bahasa Champa dan bahasa Melayu serta bahasa Iban di sini. Saya bagi beberapa contoh saja, saya tak sebut semua. Sebagai contohnya, dalam bahasa Champa, dia panggil 2 juga. Satu dipanggil sa. Satu dia panggil sa. Tapi dia panggil sa. Kemudian kalau Malay dia panggil 1. Iban panggil 1 juga. Champa panggil 2, 2. Iban 2. Kemudian dia panggil clue. Kalau 3 dia panggil clue. Malay panggil 3, 3. Kalau 4 dia panggil pak. Pak. Kalau Malay panggil 4, 4. Kalau 6 dia panggil 6. Kemudian 6 lagi dia panggil. Kemudian 7, 7, 7. Sama. 10 dia panggil. Cham panggil 10. Melayu panggil 10. Ribu dia panggil ribau. Ribu maknanya ini daripada keluarga yang satu ni. Keluarga yang satu. Bagaimana kita nak tahu itu adalah satu daripada keluarga yang satu? Based on the language. Ini family dia, the family tree tu sama. Dia panggil itu. Ya. Kemudian kita pergi kepada slide seterusnya, pengerusi. Okey. Di sini adalah Arabia. Kenapa saya datangkan ini? Kerana ini menunjukkan bahawasanya ada pergerakan daripada Mesopotamia ataupun kawasan tanah Arab itu untuk ke timur jauh. Dulu mereka tidak kenal kita, mereka tidak panggil Nusantara, mereka tak sebut Nusantara. Mereka sebut East Indies. East Indies ataupun mereka kata beyond Persia. Maknanya timur jauh itu disebut Timur India atau disebut beyond Persia. Itu. Jadi kita tidak akan jumpa Nusantara. Ya, kecuali disebut bila catatan yang akhir-akhir ni ada sebut dalam sesudah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut Kalah, Kedai, pedang Kalai. Ada sebut. Kalai itu adalah Kedah. Ya, tapi sebelum itu saya kajian saya tentang ancient, saya dapati mereka tidak menyebut itu. Mereka sebut timur jauh. Mereka menyebut timur jauh. Berkenaan dengan Ope yang disebut itu sebenarnya kita baca dalam catatan Western, mereka mencari-cari di mana Ope sebenarnya. Ya. Hakikatnya Ope itu ialah ledang. Ope itu di ledang, di kawasan sekitar ledang, Gemas, Jamantah, itu kawasan emas itu. Dan begitu juga dengan kawasan Sungai Batu yang punya banyak catatan sumber-sumber timah tiure yang cukup banyak, berjuta-juta ada ya. Tapi tidak disebut dalam buku-buku terkini sebab penjumpaan Sungai Batu itu hanya sekitar 2007 oleh Prof. Datuk Dr. Mokhtar. Jadi apa yang saya melihat yang di sini ialah
Barat tidak menulis lagi tentang Sungai Batu. Bangsa kita kena menulis pasal Sungai Batu, pasal dunia kita dah, dunia alam Melayu dan Nusantara. Bila kita dah berjumpa alam batu, Sungai Batu itu, kesannya, kita kena menulis dah. Supaya kita orang pertama menulisnya, tidak dipegang oleh pihak Barat Western. Sebab takut diinhiraf ataupun disalah maksudkan dalam penulisan itu. Sebab bila kita baca, dia kata, kebanyakannya pergi ke Keram. Takwa apa? Dia tak sebut pun Sungai Batu. Lepas Bucan pun tak, jarang sebut. Akhir-akhir tu pun ada sikit-sikit. Maksudnya mereka tidak tahu ada kewujudan Sungai Batu itu. Sebab Prof. Mokhtar jumpa benda tu 2007. Mereka tidak tahu. Dan bila kita cek lagi, ada ekspedisi yang dibuat di Ledang, penuh dengan banyak mining gold. Ataupun lombong-lombong emas yang ditinggalkan dalam skala yang cukup besar. Ya, sehingga kan kuas yang ada itu banyak batu-batu kuas, di dalamnya ada emas tau. Dia ada dalam kuas, dia ada vein. Dalam vein itu ada emas. Untuk mengambil emas daripada dalam kuas itu, dalam vein itu dia memerlukan mata kapak yang halus. Jadi di mana mereka membuat mata-mata kapak tu? Di Sungai Batu tu. Mana kaitan Sungai Batu dengan Gemas, dengan kawasan di sepanjang Negeri Sembilan dan Johor itu, mereka itu sentiasa berhubungan itu. Kawasan sibuk itu. Dan kalau kita dengar, saya baca catatan Arab kan, Nabi Sulaiman AS pernah datang. Mungkin Nabi Sulaiman tak datang, tentera-tentera telah datang ke Timur Jauh. Dan mereka datang ke Opeh. Berdasarkan kepada kenyataan itu, mungkin kemungkinan besar sudah sampai di sini. Saya baca kitab-kitab Arab, jadi kita boleh cerita, mungkin dalam kitab orang putih dia jarang ada. Ya, tak sebut sangat benda ni. Ya. Seterusnya kita pergi ke, saya sudah okey itu. Ini artifact found, discovered dekat Sungai Batu 788 BC yang diberikan kemukakan oleh Prof. Mokhtar melalui Cik Mazlan selaku pengarah Ancient Kedah Tua. Saya sentiasa berhubung dengan mereka, so saya dapat maklumat lah tentang ni. Cuma batu-batu bersurat ni saya tak sebut lagi. Ya. Saya tak sebut lagi ke dalam ni sebab saya tak sempat. Lagipun saya nak simpan untuk ceramah perdana dekat Istad. InsyaAllah. Okey, seterusnya ada slide lagi kan? Pengerusi? Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih diucapkan kepada Doktor atas penerangan pusingan pertama ini, di mana terdapat banyak perkara-perkara yang sebenarnya mungkin terlepas untuk dimasukkan dalam silibus pendidikan nasional bagi subjek sejarah. Sehingga kan hari ini ramai generasi muda, apa yang ada dalam buku sejarah, itulah sejarahnya. Mereka tidak memandang di luar yang perlu dikaji, perlu diambil tahu dan perlu untuk ditanam dalam pemikiran dan juga jati diri bangsa. Jadi untuk soalan seterusnya, kita nak bertanya kepada Datuk Paduka Profesor Dr. Suppiah Hussain, di mana setelah mendengar penjelasan daripada dua panel tadi, dan orang kata dari sudut sejarah agama dan sistem kepercayaan akidah manusia dalam alam Melayu ni, kita boleh katakan semuanya taat kepada Tuhan yang satu, dan ciri-ciri itu boleh dikatakan banyak dilihat wujud dalam rantau ini dalam pelbagai agama sebelum orang kata datangnya Islam untuk menyempurnakan agama-agama sebelum ini. Jadi bagaimana komen Prof tentang berhubung perkara ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, moderator, para ahli panel yang bijaksana dan juga tuan-tuan dan perempuan yang di luar sana yang menonton Facebook secara live. Terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dalam siri kali ini. Dan saya amat tertarik di atas ulasan yang diberikan oleh kedua-dua ahli panel yang terdahulu. Boleh saya simpulkan dari sudut keluasan ini, alam Melayu dari sudut geografinya ialah di Tenggara Asia. Ya? Jadi kita boleh katakan bahawa Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Borneo, Filipina, Selatan Thailand, Selatan Vietnam, Champa, ini semua boleh dikatakan sebagai alam Melayu. Ya? Jadi kalau kita ambil perkataan Nusantara yang digunakan oleh
rakan-rakan kita daripada Indonesia, mereka mengatakan Nusantara ni ialah antara pulau-pulau dan mereka rujuk kepada Sumatera, Bali, Jawa dan juga Sulawesi, juga termasuk Borneo dia katakan Nusantara. Tetapi dalam ilmiah, bidang ilmiah di negara kita menyebut alam Melayu kerana dia lebih luas daripada antara pulau, kerana sebahagian daripada selatan Thailand, ya, Kemboja, Vietnam itu juga adalah sebahagian daripada alam Melayu. Jadi dari segi geografinya keluasannya begitulah. Tetapi dari sudut keluasan, dari sudut linguistik, kita dapati bahawa yang disebutkan oleh Profesor Saliha tadi, bahawa bahasa Melayu ini ataupun kita sebut Melayu dan juga bahasa-bahasa itu yang akarnya adalah daripada satu keluarga, iaitu keluarga Polinesia. Kalau selepas Perang Dunia Kedua barulah perkataan Austronesia itu wujud. Sebelum tu digunakan Polinesia, bermakna poli maknanya banyak, ya, banyak-banyak pulau. Jadi kita lihat bahawa bahasa Melayu ni dipertuturkan atau digunakan daripada Pulau Easter dari sebelah kanan kita, iaitu di hujung sebelum Australia, sampailah kepada Madagaskar. Ya, ada satu tempat di Surinam juga ada orang Melayu daripada Nusantara, daripada alam Melayu lah maksudnya, yang merupakan orang-orang Jawa yang dibawa oleh Belanda apabila Belanda menawan tanah di Surinam, dan orang-orang di sana masih lagi berbahasa Jawa halus, ya, kerana seorang rakan saya yang pergi ke sana dalam satu misi perdagangan bertemu dengan orang-orang Surinam dan mereka boleh berbahasa Jawa halus dan masih berbahasa Jawa halus, ya, selain daripada bahasa Surinam. Baik, jadi soalan yang dikemukakan tadi ialah tentang kepercayaan ini, ya. Kalau kita lihat dalam sejarah ciptaan manusia ni bermula dengan Nabi Adam, ya, kita dapati bahawa pada masa itu kalau nak dikatakan agama lah, ya, bahawa itulah agama tauhid yang bermula daripada Nabi Adam, kemudian anaknya Kabil dan Habil, kemudian turunlah Nabi Idris, ya, dan diikuti dengan 23 nabi lagi. Jadi nabi-nabi ini diutus kepada kaum yang secara spesifik dan kepada tempat yang spesifik. Dan tempat-tempat ni ialah di sebelah Asia Tengah, ya, di sebelah tanah Arab. Ya, bukannya tanah di sebelah Asia atau Jepun atau Rusia atau di mana-mana. Ya, kerana Allah Taala mengutuskan nabi-nabi dan rasul-rasul itu ke tempat-tempat yang berkenaan. Baik. Jadi bagaimana dengan tempat-tempat lain? Adakah mereka ada kepercayaan? Sistem kepercayaan sudah tentu ada. Mungkin sistem kepercayaan itu lebih kepada percaya kepada matahari, percaya kepada pokok, percaya kepada alam yang lain lah, yang dikatakan sebagai paganism ataupun agama pagan. Ketika itu ajaran daripada nabi-nabi ini tidak sampai ke sebelah sini. Ya, maka tidak mustahil mereka boleh jadi menyembah pokok, menyembah api, menyembah batu, menyembah pelbagai benda lah, ya, yang dikatakan sebelum datangnya syariat Nabi sampai ke sebelah sini. Baik, itu adalah umum. Jadi kalau orang katakan bahawa orang Melayu ni agama Hindu atau Buddha seumpamanya, kita letak tepi dulu. Kita kena pergi kepada sejarah sistem kepercayaan yang turun daripada nabi-nabi, yang disampaikan oleh nabi-nabi. Jadi kita tahu bahawa yang kita disebut dalam Al-Quran ada 25 nabi dan rasul, ya. Rasul ni sebenarnya diutus kepada kaum yang kafir. Tapi nabi diutus kepada kaum yang beriman. Ya, jadi daripada zaman Nabi Ibrahim, daripada zaman Nabi Adam tu dikira sebagai yang sudah beriman. Maka selepas beriman, selepas daripada Nabi Adam, maka Nabi Idris diutus, ya, tapi tidak kepada kaum, tetapi kepada dan dalam sejarah Nabi Idris pun tidak disebut kepada kaumnya. Ya, tetapi selepas Nabi Idris kita dapati nabi-nabi lain itu diutus kepada kaum-kaumnya masing-masing. Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, Nabi Syuaib itu diutuskan kepada kaum masing-masing, dan mereka ini diutus kepada mereka yang sudah beriman, tetapi kalau mereka sudah kafir maka diutuskan seorang rasul. Jadi kita lihat misalnya contoh, ya, rasul pertama adalah Nabi Nuh, tetapi Nabi Adam adalah nabi yang pertama. Atau ada beza dia. Jadi kalau kita lihat daripada dalam Al-Quran ada disebutkan tentang surah dalam ayat ke-36 surah An-Nahl,
Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Bahawa Allah Taala mengutuskan ya para rasul ataupun seorang rasul untuk setiap umat ya bagi menyeru manusia, berdakwah pada manusia kepada satu kalimat ataupun satu mesej atau risalah, iaitulah sembahlah Allah ya. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Jadi setiap daripada nabi-nabi diutus untuk menyeru manusia supaya menyembah Allah yang satu dan tinggalkan taghut ya. Baik, para ulama menyebut taghut ni apa dia? Yang pertama ialah iblis, syaitan. Ya, yang kedua ialah pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya, dan seterusnya lah ya. Jadi kita lihat bahawa Nabi Adam dan Nabi Idris ni diutus dan selepas itu diikuti oleh Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh berusia 1000 tahun, dia menyampaikan dakwah 900 tahun. Malah selepas daripada banjir itu pun dia masih hidup selama 300 tahun. Jadi kita dapati bahawa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ni jarak tahun beza ialah 240 tahun. Jadi sudah tentulah dia selepas daripada zaman Nabi Adam nak sampai kepada zaman Nabi Nuh, sudah tentu ada manusia yang sudah menyeleweng daripada beriman kepada Allah ya dan mencipta agama-agama lain. Dan selepas Nabi Nuh kita dapati ada Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim ni jaraknya ialah 2200 tahun ya, mengikut beberapa sejarawan dalam bidang sejarah agama ni mendapati jaraknya ialah 2200 tahun. Dah tentu ya berlakulah berbagai penyelewengan hinggalah Nabi Ibrahim diutus untuk ya menghancurkan berhala-berhala. Dan di antara Nabi Ibrahim sampai pada Nabi Musa ni ada 900 tahun. Tapi yang menarik apabila Profesor Salihah sebutkan tentang ada catatan sejarawan Arab ya, dan juga disebut dalam kitab Bible dalam buku bab pertama Genesis ya, menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim ini telah pun pergi ke timur jauh, the Far East. Ya, the Far East itu tidak dikenali sebagai alam Melayu atau disebut tadi Nusantara, tapi dikenali sebagai the Far East ataupun timur jauh. Tetapi dalam beberapa buku yang lain dicatatkan sebagai tanah Al-Hind. Al-Hind. Ada yang terjemahkan sebagai Hindi. Tetapi sebenarnya Al-Hind itu bukanlah India seperti mana yang didakwa oleh Profesor Dr. Mastur sebelum ini ya. Dan kita lihat di antara Nabi Musa dan Nabi Daud ni bezanya 500 tahun. Dan selepas itu ialah Nabi Daud. Dan yang menarik ini Nabi Musa membawa risalah ya, risalah iaitulah Taurat. Kemudian Nabi Daud membawa Zabur. Di antara Nabi Daud dengan Nabi Isa bezanya ialah 1200 tahun. Jadi sudah tentulah banyak penyelewengan berlaku dalam soal keimanan. Tetapi kita faham bahawa risalah hanya dibawa oleh setiap rasul ni diberikan kepada kumpulan ataupun bani ataupun puak atau kaum masing-masing, bukan kepada seluruh manusia. Beza dengan Nabi Isa alaihissalam, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW ini bezanya ialah 600 tahun. 600 tahun. Jadi pada keseluruhannya kita dapati ya di zaman Nabi Ibrahim ini dia sebut tadi bahawa syariat Nabi Ibrahim ni telah dibawa sampai kepada timur jauh dan telah pun sampai ke Campa kuno, dan dikatakan dalam buku sejarah Nabi Ibrahim telah berkahwin dengan Keturah yang mendapat 6 orang anak yang kemudiannya menetap di sebelah Asia Tenggara ataupun timur jauh lah ya. Jadi daripada 6 inilah mereka duduk di sana dan membawa syariat Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita nak kata orang Melayu agama Hindu menyembah berhala agama Hindu ataupun Buddha, kita patah balik, kita dengarkan kisah ni dulu. Ya, kalaulah Nabi Ibrahim telah sampai di sana membawa syariat Nabi Ibrahim yang disebut sebagai agama Hanif, sudah tentulah Keturah bersama penduduk anak-anak beliau semuanya mengamalkan iaitu kalimat tauhid ataupun yang disebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itulah kalimat yang dipegang pada masa itu, iaitu tidak ada Tuhan melainkan yang satu iaitu Allah, la syarikalah, dan tidak aku mensyirikkannya. Ya, jadi orang-orang yang ada di sana sudah tentu mengamalkan agama tauhid, iaitu Tuhan yang satu. Orang Arab memanggil
orang-orang di sebelah sini sebagai Bani Jawi. Ja itu ialah kumpulan, Wi itu ialah daripada Sanskrit mengatakan Tauhid atau Tuhan yang satu. Jadi Bani Jawi ini ialah kumpulan manusia yang berada di Nusantara. Baik, saya nak sentuh sikit tentang orang-orang di sebelah sini. Jadi kalaulah katakan sebelum agama syariat Nabi Ibrahim sampai di sebelah sini, dah tentu semua penduduk dunia yang sebelah ini yang tidak sampai lagi nabi-nabi dan rasul-rasul, sudah tentu mereka menganut kepercayaan pagan, kepercayaan yang tidak ada Tuhan ataupun Tuhan yang pelbagai, ya. Tetapi apabila syariat Nabi Ibrahim sampai di sini, maka mereka menerima syariat agama Hanif, iaitu syariat Nabi Ibrahim. Baik. Nabi Ibrahim telah pun tinggalkan tempat dikatakan semenanjung ataupun sebelah sini selama lebih daripada zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad SAW ini ialah sekitar 3,000 tahun. 3,000 tahun sudah tentu banyak penyelewengan yang berlaku selepas daripada Nabi Ibrahim meninggalkan Al-Hin ataupun kawasan Faiz apabila Nabi Ibrahim kembali ke Mekah selepas 7 tahun dan kembali dan bertemu dengan Nabi Ismail, anaknya, ya, yang ketika itu masih kecil. Jadi cuba kita ingat semula kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ketika Nabi Musa, ya, meninggalkan Nabi Harun bersama orang-orang Yahudi. Yahudi ni maknanya agama lah, ya. Ditinggalkan penganut agama Yahudi ini kepada Nabi Harun kerana Nabi Musa ingin pergi bermunajat bertemu dengan Allah Taala. Dalam masa Nabi Musa masih hidup, penganut Yahudi pun sudah cuba menyelewengkan agama yang disampaikan oleh Nabi Musa. Mereka telah mengumpulkan emas dan mencipta anak lembu untuk mereka sembah. Apatah lagi kalau Nabi Ibrahim sudah tinggalkan agama syariat, agama Hanif tu lebih 3,000 tahun, sudah tentu berlaku penyelewengan-penyelewengan di sebelah Faiz ataupun di sebelah timur jauh ini, termasuklah kita katakan Burma, Champa, Nepal, termasuklah Himalaya. Hi itu gunung, gunung Himalaya. Hi itu tinggi. Malaya itu adalah gunung orang Melayu lah, dikatakan Malaya, ya. Baik, jadi sudah tentu di kawasan-kawasan tentu di mana saja dalam kawasan Faiz itu mereka telah mencipta agama-agama baru. Jadi pada pandangan saya, hipotesis saya melihat bahawa agama syariat, agama Hanif, syariat Nabi Ibrahim telah diselewengkan, telah dikorupsikan, ya, menjadikan dia satu agama yang ditambah-tambah dengan amalan-amalan, termasuklah sembahan-sembahan berhala. Sebagaimana zaman Nabi Musa, orang Yahudi mewujudkan sembahan-sembahan termasuk yang dikatakan sembahan anak lembu itu tadi. Jadi daripada situ dah terciptanya agama-agama yang berbagai bentuk, banyak variasi, dan akhirnya orang-orang yang dikatakan yang duduk di Nusantara ini ada yang menganut agama berkenaan. Lalu wujudlah yang dikatakan agama Hindu yang diberi nama oleh British, ya, dan kita tahu orang-orang Melayu di Bali, ya, tidak menganggap agama mereka sama dengan India walaupun dikategorikan sebagai Hindu. Orang-orang di Bali tidak menyembah berhala, mereka mengatakan kami menyembah Dewata, Tuhan yang satu. Jadi kita dapati bahawa kalaulah kita nak kata orang Melayu ni beragama Hindu, maka tidak tepat kerana mereka lebih dahulu menganut agama ataupun syariat Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim membawa agama Hanif. Baik. Jadi kalau kita lihat dalam agama Hindu, ya, dia ada kasta, sistem kasta, dan tempat yang paling tinggi dalam sistem ni disebut sebagai Brahma. Brahma ni diambil daripada sempena Nabi Ibrahim. Dan kemudian barulah kita dengar cerita tentang Gautama Buddha. Dan di dalam beberapa kajian catatan sejarah menunjukkan Nabi Gautama Buddha ni ialah Nabi Zulkifli, ya, yang hidup dalam istana dan kemudiannya beliau turun masuk ke pekan, ke bandar, ke kampung dan dapati manusia, penduduknya banyak yang susah, dan beliau mulalah menukarkan wajahnya kepada pakaian orang biasa, marahin orang kampung, dan kemudian dia menyampaikan ajaran-ajaran atau kata-kata ataupun perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang baik. Jadi awalnya memang Buddha dikatakan Nabi Zulkifli ini dikutip kata-kata dia yang cantik itu. Baik.
Saya ringkaskan sikit untuk memenuhi masa ini. Jadi kita ringkaskan bahawa daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad ini jarak tahun ialah sekitar 7,800 tahun, ya. Jadi kita dapati bahawa di dalam buku dalam syair Siti Zubaidah juga ada menyebut, ya, dalam bukunya ataupun syair disebut Kembayat Negara itu menyebut tentang kewujudan, ya, Nabi Ibrahim di sebelah ini bersama Keturah, dan sebagai kesimpulan bahawa sistem kepercayaan ini memang sudah jadi satu naluri dalam hidup manusia. Kalau manusia kata dia tak percaya pada Tuhan, ya, kalau dia demam, dia akan cari doktor. Dia membeli dia makan ubat. Bila tak baik, dia akan cari doktor. Dia jumpa satu doktor, tak baik juga, dia cari doktor lain lagi. Kemudian dia cari lagi sampailah dia kata dia nak baik. Jadi proses dia mencari yang berkuasa dan yang lebih berkuasa, dan yang lebih berkuasa itulah tauhid. Ya, tetapi orang-orang etis mungkin tidak faham konsep kekuasaan atau kita kata tahap yang paling berkuasa itulah yang dikatakan iaitu Maha Pencipta, Tuhan yang menjadikan manusia. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Sufian, dan kita akan memasuki pusingan kedua. Dan kepada para penonton, jika ada sebarang persoalan tentang sejauh mana luasnya alam Melayu ni, bolehlah tinggalkan di ruangan komen dan insya-Allah kita akan bacakan. Dan untuk pusingan kedua ni kita nak ajukan soalan kepada Profesor Wan, di mana bagaimana persepadan negara-negara dalam alam Melayu ni boleh berlaku. Sedangkan daripada pandangan awal tadi, kita asalnya berada dalam satu wilayah besar, rumpun Melayu. Dan dengan adanya perkara ini secara tak langsung kita lihat bahawa ia menjadi asbab terpecahnya alam Melayu. Dan apa kesannya sehingga hari ini? Silakan. Prof, mikrofon. Ya, baik. Saya nak tanya, kok ada slide saya tak? Saya hantar tadi. Okay, sekejap ya, saya tengok. Sekejap. Boleh. Ada. Sekejap ya. Agak banyak juga gambar-gambar. Okey. Saya minta urus dia yang siapkan. Okey, sebentar. Tentang orang-orang anak peta alam Melayu. Okey, sekejap tentang ya. orang Taiwan, pribumi Taiwan. Saya cuba semak. Okay. Sambil semak tu tak apa, saya jawab soalan dulu ya. Boleh silakan. Saya nak respons dulu pada dua kenyataan yang dibuat oleh Prof Soleha dan juga Prof Sufian. Yang pertamanya Keturah dari Nabi Ibrahim. Saya mengandaikan sebagai satu teori bahawa kalau dulu kita cuma dapat tahu kewujudan kesultanan ataupun kerajaan Melayu itu cuma daripada Palembang, Sumatera ya. Dan tentunya dalam sejarah Melayu dikatakan daripada Wang Empuk Wan Melini, keturunan Raja Iskandar Zulkarnain katanya. Ada yang mengatakan Alexander the Great, ada juga mengatakan itu Cyrus the Great. Jadi itu tak apa pertikaian, tapi yang pentingnya jalur keturunan kerajaan raja-raja kita ni daripada Timur Tengah, Iskandar Zulkarnain. Jadi saya merasakan bahawa bila dapat dapatan baru ini tentang Keturah dengan Nabi Ibrahim ni, saya merasakan bahawa kewujudan kerajaan Melayu pertama di utara itu adalah dari keturunan Nabi Ibrahim, iaitu anak cucu kepada Keturah. Itulah yang mengasaskan kerajaan Funan, asalnya kerajaan di gunung ya, Kemboja hari ini. Kemudian barulah pergi ke Champa tadi saya nampak Dr. Soleha dia tunjuk migration ke utara, ke Pulau Hainan. Betul. Itu ada
seorang pengkaji dari Amerika yang mengkaji di Pulau Hainan tu ada penutur bahasa Melayu ya, iaitu orang Ustaz. Dan tentunya kalau kita ada slide saya tu, saya akan tunjukkan juga bahawa adanya orang Yami ya di Taiwan yang merupakan pribumi di Taiwan itu sebelum Cina. Orang Cina berhijrah ke Formosa ataupun Taiwan. Sudah ada di sana. Tapi mereka agak-agak muda daripada berbandingkan kita, orang Jawa, orang Kelantan dan sebagainya di alam Melayu ini. Jadi sebenarnya bukan kita dipecah-pecahkan, tapi kemunculan kerajaan itu satu demi satu di tempat yang berbeza. Ya. Jadi keseragaman kita ni ialah kita katakan bahawa asasnya adalah linguistik, Austronesian, bahasa Austronesia, penutur bahasa Austronesia. Dan itu yang menampakkan kesamaan, keseragaman kita. Tadi Prof. Soliha ada menyebut 1, 2, 3, 4, 5, 10 ya. Sampai ke Maori pun akan ada. Ya. Ada seorang tu dia seorang general ya, dia bernama orang Maori bernama Rima Matapari. Rima Matapari, General Rima. Sebenarnya 5 mata ikan pari. Nama-nama Melayu ya, lain sikit. Begitu juga kalau kita pergi ke Madagaskar, Tanah Seribu, Antananarivo, Tanah Seribu. Nama Melayu itu ya. Jadi dia kemunculan kerajaan tu lepas satu dia tidak seperti negeri China, dia ada suatu kerajaan yang besar dan sentiasa menakluki antara satu sama lain, penakluk dan membina satu dinasti yang besar. Kita tidak begitu. Kita bukannya, manusia Melayu ni bukannya warfare type. Itu. Dia peaceful type. Dia lebih kepada peace dan kerana itu lautan teduh pun dipanggil peace, Pacific Ocean. Simbolik kepada orang Melayu ini orang yang peaceful, Pacific ya. Tidak seperti kalau kita kaji kerajaan sejarah Eropah penuh dengan peperangan, berjuta-juta manusia mati, dan kalau kita kaji sejarah Amerika pun jutaan tribe Indian-nya mati dibunuh. The first genocide in the whole of history of mankind adalah orang-orang Indian. Dan ada dapatan, ada salah satu daripada kajian Paul Moriet, saya rasa seorang antropologi, yang menyatakan bahawa orang pribumi Amerika adalah dari keturunan Melayu, alam Melayu ini. Dan mereka ini, salah satu teorinya adalah mereka berhijrah yang Polynesian tadi. Oh, very good. Sekejap saya selesaikan. Polynesian yang berhijrah ke Lautan Teduh, akhirnya ke selatan. Kalau kita tengok filem-filem, sekejap lagi kita tengok slide. Filem-filem, cerita-cerita tentang orang Amerika yang lama tu tentunya diambil orang-orang pribumi. Mukanya tak jauh beza dengan kita. Ya. Maknanya mereka pergi ke Lautan Teduh, Pacific Ocean, pergi landing di South America, pergi ke Utara Amerika. Ya, pergi ke Utara Amerika. Dan salah satu saya conclude sebelum kita tengok slide, satu pertemuan saya, lawatan yang disponsor oleh USIA, United States Information Agency, dengan tujuan melihat Islam di Amerika hampir 30 tahun dahulu ya. Sebulan di sana, tadi melihat Islam di Amerika, growing religion katanya, some 30 years ago. Dan salah satu agenda yang saya minta khas, saya nak berjumpa dengan Red Indian, di mana mereka. Jadi betul di Los Angeles, selain bertemu dengan orang-orang Champa di Santa Ana, Los Angeles, berkelah di satu taman yang besar, bersolat jemaah zuhur ya, bersama-sama mereka. Saya bertemu dengan Red Indian ni, 2 orang saja yang datang ya. Kebetulan Red Indian Chief, nama pun tak boleh lupa, Parachon namanya, Parachon. Jadi bila kami berjumpa, dari jauh lagi pembimbing kami itu orang Kristian yang terkejut.
Dia punya word, how come you people look alike? Dia kata, kenapa kamu muka macam serupa? Dia kata. Tapi badannya besar sikit lah. Ya. Oh, ya. Maybe we are cousins. Dia kata, maybe we are cousins. Yes. Saya kata, they are our long lost cousin. Kami bergurau, saya bergurau saja, long lost cousin. But anyway, you all are better off than we are. Dia menyindir orang kulit putih. Ya. Jadi maknanya saya rasakan bahawa ini perlu kajian, satu teori lain bahawa orang-orang pribumi Amerika yang didominasi oleh Eropah, Spanyol lah, ya, orang rakyat Britain itu kemungkinannya ada kaitannya dengan Polynesian dan berasal daripada alam Melayu. Ya. Tadi kita lihat sedikit gambar menjelajah melihat saudara mara kita yang jauh. Yes. Ini orang Melayu, kita kata orang Melayu lah, rumpun Melayu di Taiwan, ya, Formosa. Tengok dia buat dia punya boat itu lebih kurang artnya itu, seninya itu macam orang Pantai Timur ataupun Sabah Sarawak, ya. Ini topi ini saya heran, topi orang Taiwan tapi di Afrika Selatan orang Melayu pakai topi begini juga. Ini mengherankan saya, ya. Ada gambar-gambar orang Melayu Afrika Selatan yang memakai topi begini. Ya. Kemudiannya orang Cina pakai begini, tapi kita kata topi Cina, sebenarnya asalnya itu dia, Melayu Taiwan. Ini orang Yami, okey, buat, dan kita tengok next one. Next slide. Oh, okey, alright, yang kiri itu tengok wanita. Daripada keturunan Melayu Taiwan, ya. Ya, apa bezanya? Kalau banding dengan orang kita. The next slide di belah kanan itu adalah orang-orang Melayu Sri Lanka. Bergaya. Mereka bukannya the laboring class, mereka di middle class kalau di Sri Lanka dahulu-dahulunya, ya. Bergaya sekali, ada kelab padangnya, ada kelab kriketnya, di antara pemain kriket yang andalan di sana, ya. Dan ada yang sampai ke Brigadier General, ya. Yang kedua, nombor 2 tertinggi di Sri Lanka, cuma dia orang Melayu saja tak dapat menjadi ketua pegawai tentera tertinggi. Ya. Okey, next kita tengok cepat sikit. Okey, ini saya bertemu dengan Pak Cik dari Tapah, ya. Dah 200 tahun lebih keturunan dia. Kelab Padang, ya, ada Kelab Padang di Ceylon. Ini lagi yang bawah tu lagi saya terkejut. Muka betul-betul muka Pak Cik kita di Pantai Timur, ya. Sisat curut pula, ya. Ini nelayan di Sambantota. Sambantota itu nama Melayu. Sambantota, tapi dia terbalik sebab dia Tamil punya grammar. Kota Sampan, Tota Samban. Sambantota sebenarnya Kota Sampan. Ya. Okey, kita tengok tentera-tentera militeri Melayu lebih awal di Sri Lanka sana. Ya. Oh sorry, ini di Afrika Selatan. 1848. Yang kita punya askar Melayu 1933. Tapi askar-askar kita di sana sudah ada askar di sana menjadi tentera kepada Belanda dan kemudiannya direkrut pula oleh orang-orang Inggeris. Dan orang Inggeris kata masa berlawan dengan Belanda mereka susah nak menang kerana ada askar Melayu. Dan tentunya di Sri Lanka juga. Okay, next kita tengok gambar. Alright, ini Syekh Yusof Makassar, ya, yang di belakang tu, belah kiri dia punya makam dia. Ada 3 makam di sana. Di Afrika Selatan, di Jawa dan juga di Sulawesi ada 3 makamnya. Banyak cerita tentang Syekh Yusof ni, tapi dia sebenarnya dibawa pulang. Kerana bila digali hampir setahun dia meninggal dunia, didapati bahawa jenazahnya tidak reput, masih nampak berdarah lagi. Jadi governor kata, okey, syarat kalau tidak reput, kamu boleh bawa pulang. Habis semua satu kapal saudara maranya. Ini yang bawah sekali kita jarang pakai dah. Keparang, nama keparang. Terompah, ya, kasut kayu. Dan seorang sepasang Melayu dari Sri Lanka dibenarkan menghadap Queen Elizabeth. Dan inilah kasut yang dipakai ke Buckingham Palace, ya, sebagai kenang-kenangan. On the right, dari tengah kanan tu, ya, ini seorang Dr. Abdul Rahman, antara yang paling awal menentang penjajahan Belanda, meminta tuntutan sama rata lebih awal daripada Nelson Mandela. Ya. Ini keturunan Melayu Scottish. Ya. Yang tengah itu
Imam Abdullah Harun. Dia menentang apartheid di penjara lama dan akhirnya dia meninggal dunia di dalam penjara. Dan dia ni seorang yang suka bersukan, suka dengan rugby. Bila nak solat jenazah hanya terpaksa buat di padang rugby, ya. Tidak muat kalau buat di masjid. Dan inilah satu-satunya orang Islam yang dikatakan ada servis di Saint Cathedral di London, ya, oleh orang-orang Kristian, kerana sangat-sangat memuji akan kehebatan beliau menentang apartheid ini, ya. Rela mati. Yang last kali itu kita tengok anak-anak Melayu yang paling hebat dari segi ballet dancer, The Royal London Ballet, Johar Mosawal, yang menerima anugerah gold medal daripada Queen Mother, ya. Jadi ini juga salah satu antara Melayu-Melayu terbilang di luar negara, Melayu diaspora. Bawah sekali itu informant saya, Pak Ismail Peterson, the president of the Malay Cement Club di sana, ya, di South Africa. Next, ada lagi? Itu saja, bro. Itu saja. Oh, okey, itu saja. Tak perkenalkan. Ada lagi yang Surinam tadi, betul, Prof. Sufian. Ini arwah Balim Ghazali ada menulis tentang janji Paramaribo. Kalau tak salah saya, 1/3 daripada population di Surinam itulah terdiri pada orang Melayu keturunan Jawa, masih bertutur dalam bahasa Melayu Jawa, mengamalkan adat resam, berkompang, bersilat gayung, semuanya totally. Mereka belum terhakis lagi dari segi jati diri, betul, ya. Mereka dibawa oleh orang Jawa menanam tebu, ya. Dan hampir ada seorang timbalan presiden kata apa? Oh, yang baru ini ada presiden atau timbalan presiden di Malagasy juga, keturunan Melayu, ya. Cantik, handsome orangnya, macam orang Melayu betul-betul. Saya lupa nak hantar gambarnya. Okey. Tadi saya katakan bahawa kita tidak kesatuan seperti di China. China dia dynastic rule tu, dia ketenteraan. Sama juga di India pun berpecah juga, kecuali bahasa Mughal Empire saja yang ada kesatuan, itu pun di utara saja. Maharata lain dan lain. Cuma last kali tadi ada Prof. Sufian memberi komen, betul. Kita terpaksa perlu demolish, dibangkan pandangan bahawa orang Melayu dulu ni agama Hindu, agama Buddha dan sebagainya. Padahal agama orang Jawa pun kita lihat dia banyak menyatakan bahawa kami menyembah Sang Yang Tunggal, ya? Sang Yang Tunggal. Maknanya Tuhan yang satu sebenarnya dalam bahasa lama itu, ya. Ya, agama tauhid sudah lama diamalkan di negara ini, dan seperti kata oleh Syed Muhammad Najib Al-Atas, ya, bahawa Buddhism, Hinduism itu sekadar thin layer saja dalam budaya di alam Melayu ini, dan tidak sampai ke bawah. Kemungkinannya raja-raja tertentu saja yang mengamalkannya, tapi tidak sampai ke bawah. Begitu juga kalau kita mengkaji, Dr. Yusof ada mengkaji menyatakan Ming itu sebenarnya adalah seorang raja beragama Islam, tetapi the official religionnya, agama negaranya adalah agama Buddha masa zaman Cheng Ho. Kerana itu dia mengutuskan, pengikut ceritanya, sejarahnya yang ditutup, yang tidak dibongkar, dia yang ketujuh, the Voyage of Cheng Ho yang ketujuh itu, dia secara sulit pergi ke Mekah untuk menunaikan upah haji bagi pihak rajanya, kerana rajanya tidak boleh keluar menampilkan dirinya sebagai orang Islam. Dan Cheng Ho atau Ma Sampuh, Ma itu Muhammad, Sampuh, saya berasal dari Kunyang, saya sampai ke kampungnya di Kunyang, jauh sikit pada Kunming. Mereka berdua macam dua beradik, ya, grow up di istana, dan dengan seorang menjadi raja dan dia menjadi panglima. Jadi saya yakin bahawa teori atau kajian Dr. Yusof ini bahawa Ming dinasti itu sebenarnya adalah beragama Islam, dan saya teringat catatan oleh Tun Sri Lana sebagai penutup bahawa better mengetahui Raja Melaka adalah raja yang besar, dan kerana itu better ingin bersahabat
dan berkasih-kasih sayang dengan Raja Melaka kerana better juga daripada keturunan Iskandar Zulkarnain. Saya tak ingat muka surat berapa, tapi carilah, ada catatan itu ya dalam sejarah Melayu ya. InsyaAllah. Terima kasih ya. Dapat kita tengok. Cuma tadi ada satu lagi yang Prof Soleha ada sebut di masa di forum, saya tertinggal dalam catatan saya ada the man before Adam. The man before Adam. Bila saya kata ada manusia sebelum Adam ni, saya kena hentam teruk oleh Islam. Masa tu saya pun muda-muda, tak berapa matang, tak tengok lagi surah Al-Baqarah. Saya rujuk pada Dr. Amran Kasimin, Wan Zahidi, baru tahu rupanya ada makhluk sebelum Adam. Dan saya menggunakan konsep supaya tidak menggunakan kata manusia, tak kena hentam, makhluk menyerupai manusia. Ini dalam morfologi memang ada, betul ada. Dia bezanya adalah bentuk badannya tak sama, dia bengkok sedikit. Yang pentingnya dia punya brain cavity dia tu. Dia punya kotak otak dia tu 800 cc sehingga paling tinggi 1200. Yang kita 1400 and above. Jadi dia tak boleh memikir lebih daripada, dia tidak boleh reka cipta. Dia cuma boleh ambil kayu hentam saja. Jadi wild, the wild people. Dan orang putih dia kata ape man. Dan tentunya dalam saintifik pun kita ni Homo sapiens, tapi yang sebelum itu bukan Homo sapiens, adalah Homo erectus, Pithecanthropus, Neanderthal man dan sebagainya. Neanderthal man yang akhir sekali. Dia hidup, dia pupus tapi hidup sesama dengan kita. Di Eropah ya, dia pupus. Masa kita the Homo sapiens ni dah ada. Ini yang paling baru sekali. Jadi banyak makhluk-makhluk sebelumnya yang menyerupai manusia. Ingat itu ada kaitan dengan apa yang dikemukadimahkan oleh Prof. Soleha di WTC hari itu. Terima kasih. Ya. Okay. Terima kasih ucapkan kepada Prof. Wan. Wow, nampaknya memang kena buka satu lagi topik baru untuk akan datang ni. Mesti kena buka ni sebab benda ni pun mendapat banyak kata pertikaian yang mempersoalkan. Kalau Adam sekitar ribuan tahun, siapa yang puluh ribu tahun dulu? Dan bagaimana nak susun daripada timeline, agama dan juga sains. Tengkorak ni semua ada jumpa ya. Macam dinosaur jugalah, tengkorak, pak ni semua ada jumpa. Sampai hari ni benda ni belum selesai lagi. Jadi untuk hari dulu kita tanya dengan kembali kepada Dr. Soleha lah. Kita nak tanya lah dari segi pandangan Dr. sendiri melihat orang kata transformasi bahasa dalam pembangunan negara bangsa yang ada di alam Melayu ni daripada dulu, ribuan tahun dulu sampailah ke hari ni. Apa kelebihan dia dan apa kekurangan dia yang sedang terjadi? Silakan. Bila bercakap tentang soal bahasa, kita mesti bercakap tentang manusia, ya. Kerana bahasa itu adalah milik manusia. Ya. Kalau bukan milik manusia, bukan sebelum manusia itu tidak ada konsep berbahasa yang lengkap. Kita lah yang mampu mengungkap bahasanya dengan lengkap kerana kita mampu membina kosakata yang tidak terhad. Begitu yang dikatakan oleh Profesor Chomsky. Jadi berbalik kepada kita sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa Melayu yang telah lama muncul di pentas Sunda itu, apakah bahasa kita? Sebelum saya berbincang tentang bahasa kita, bahasa orang Melayu di pentas Sunda pada suatu ketika dahulu, izinkan saya bincangkan sedikit tentang apa yang disebut oleh Ibnu Jinni. Ibnu Jinni dalam kitabnya Al-Khasa'is, ya, dalam juzuk 1. Al-Khasa'is itu ada 3 juzuk, tidak silap saya. Juzuk 1 dia menyebut bahawasanya ada perbezaan di antara bahasa wahyu dan bahasa istilahan. Apa yang maksudkan bahasa wahyu? Bahasa wahyu ialah bahasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini ialah Al-Quran. Ya, Al-Quran, hadis. Itu yang disimpulkan oleh Ibnu Jinni dan gurunya Ibnu Faris dalam kitab Sahib. Dan seterusnya, apa yang dimaksudkan bahasa yang bukan daripada wahyu? Dikenali sebagai bahasa convention ataupun disebut dalam bahasa Arab istilahian. Apa yang dimaksudkan dengan istilahi itu atau convention? Mengikut ta'rifan yang diberikan oleh Ibnu Jinni, dia mengatakan bahasa itu dicipta oleh manusia apabila ada
lebih daripada 3 orang ahli bijak pandai di sesuatu tempat itu ingin menamakan sesuatu terhadap benda. Jadi sebagai contohnya, kita ambil contoh katakan di zaman Nabi Daud, ya. Sekiranya di satu kampung itu ada 3 orang lebih 3 daripada 3 orang ahli mufakir ataupun bijak pandai ingin menamakan sesuatu benda itu, maka jadilah ia bahasa. Ada musamma, dia kata al-asya' al-musammayah, yang sesuatu itu diberi nama dengan diberikan nama, maka terjadilah ia bahasa itu. Sebagai contohnya, kalau dalam satu kampung itu atau satu bandar, satu negeri itu mengatakan bentuk S itu adalah huruf 1. Semua orang di kampung itu, di negeri itu akan mengatakan, oh, bentuk huruf 1 ialah S. Simbolnya adalah S. Nampak tak? Itu konsep simbol. Jadi justru kalau kita nak tahu apakah simbol bangsa Melayu, bahasa Melayu pada ketika itu, sudah pasti simbolnya bukan macam hari ini. Sebab simbol itu berubah. Simbol berubah berdasarkan kepada perubahan pemikiran manusia. Berdasarkan kepada perubahan kingdom ataupun pemerintahan, ekonomi, kedudukan sakafah ataupun culture. Maka berubah dia punya kedudukan simbol ataupun bentuk simbol itu. Apa yang ingin saya kemukakan di sini ialah apakah simbol terawal bahasa Melayu? Berdasarkan kenyataan dikemukakan oleh Shahradah, seorang ahli linguis Jerman, dan juga Jaspan, saya membaca beberapa artikel yang ditulis oleh mereka, dan beberapa yang lain lagi, bahawasanya bahasa Melayu di pentas Sunda ini ada pengaruh Phoenician. Ada pengaruh orang-orang Phoenician. Siapakah orang-orang Phoenician? Orang Phoenician adalah orang Proto-Arab. Mereka itu ada 2 pendapat tentang orang Phoenician ini. Mereka itu berasal daripada Ugarit. Itu pendapat pertama. Apabila mereka kalah berperang dengan orang-orang Aram itu Damsyik sekarang ini. Dulu dinama Kota Aram. Sebab tu orang Damsyik disebut Sin bukan Sin, disebut Shin. Sebab tu kita tengok dalam Bible, ili lima syabaktani. Itu bahasa Aram itu, dia kata bahasa Aram, tapi perubahan hanya berlaku pada Shin, ya. Jadi bila mereka kalah, mereka turun ke bawah dan berasimilisasi dengan orang-orang Kanaan. Dan sekarang ini dikenali sebagai Lebanon. Pendapat kedua pula mengatakan bahawa orang-orang Phoenician atau Phoenix ini datang daripada Ninaweh. Ninaweh ini ialah kampung, ada tempat negeri yang di Iraq, dekat Babylon, dekat bahagian atas Iraq. Dia adalah kampung asal Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus. Jadi masa itu kan mereka ini bernomad dan mereka ingin pergi ke Palestin. Palestin pada ketika itu semua orang nak tuju kepada dia, macam Mekah sekarang. Jadi di mana tempat transit dia? Transit dia ialah di Petra, Nabatin. Apa yang saya ingin bincangkan ialah mereka ini seafarers. Mereka adalah pelaut yang handal. Ya? Dan bila mereka di situ, mereka telah peperangan dengan pihak Egyptian, Kingdom of Egypt sekitar 1520 BC, dan mereka itu telah berlayar di seluruh lautan-lautan besar. Dan Phoenician ini pernah sampai ke Brazil. Kita jumpa batu bersurat Prahba, ditulis dalam bahasa Phoenician. Ya, disebut situ Sam bin Nuh. Kami ini adalah anak Sam bin Nuh. Kami terdampar di sini sebabkan ribut yang kuat. Kami datang daripada King of City, City of King. Dia kata bandar raja. Masa itu kan Raja Sulaiman lah. Raja Sulaiman dan Nabi Daud semua. Jadi adakah mereka telah sampai di kawasan peta Sunda ini? Sudah sampai. Kerana mereka telah membawa tulisan mereka. Dan kita maklum bahawasanya tulisan orang-orang Phoenician ini, orang-orang Phoenician lah yang telah mencipta tulisan Latin. Orang pertama mencipta tulisan Latin, tulisan yang Romanized tu adalah orang-orang Phoenician. Hakikatnya
sebenarnya tulisan itu adalah tulisan Arab. Ya, sebenarnya dia kalau kita kata ada Arab, tulisan Aramaik, tulisan Kan'an, tulisan Kiftiyu, tulisan Akkadi dalam bentuk mismariyah, dalam bentuk paku itu, kod Cuneiform itu adalah tulisan yang dicipta oleh Arab Proto, waktu Arab. Jadi, tetapi kita kena maklum mereka itu ada kabilah, ada berbagai-bagai kabilah. Jadi Phoenician ini merupakan orang yang pertama mencipta warna ungu yang diambil daripada kulit murat, yang siput kulit murat yang banyak terdapat di sekitar Teluk Aegon pada ketika itu. Yang siapa yang mengutipnya, dia mereka pelihara anjing-anjing. Kalau pergi sekarang di Teluk Aegon itu ada lagi kubu-kubu anjing tu. Itu mereka abadikan di situ. Dan mereka juga orang pertama mencipta tulisan Latin itu, tulisan yang Romanized. Bukan orang Greek, bukan orang Roman, bukan orang Amerika atau orang Eropah. Dicipta oleh orang-orang Phoenician. Apakah tulisan mereka itu? Mereka menulis sebab tu Greek. Tulisan mereka tu macam alif, ba, ta, tapi dalam tulisan Latin. K bermakna alif. Orang-orang Greek mengambil maklumat ini dan meletak dalam tulisan mereka. Sebagai contohnya, orang Greek kata alpha. Alpha means alif. Beta, ba, theta, ta, dan seterusnya. Semua itu ambil daripada Proto-Arab dia punya sound. Kemudian kita pergi balik kepada bagaimana pula dengan di Nusantara, di pentas Sunda ini, mereka telah datang dan bertulisan Cina sebenarnya. Ya, ada artikel, saya baca artikel baru, artikel Cina dalam bahasa Inggeris, tetapi tulis on Chinese, ada influence by Phoenician. Orang Phoenician telah sampai ke Cina, ada kesan tulisan Cina itu hasil daripada tulisan Phoenician. Ya, kalau Cina dah mengambil tulisan Phoenician, apatah lagi Jepun. Memang ada batu bersurat. Saya akan letak simbol-simbol batu bersurat itu dalam saya punya ceramah perdana dekat Istak nanti. Ya, jadi penemuan-penemuan begini telah membuktikan kepada kita hubungan tingkat awal dunia alam Melayu ini adalah dengan Mesopotamia, dengan dunia Arab, dan bersesuaian dengan kenyataan yang data-data kita jumpai bahawasanya hubungan dengan Keturah itu. Dan saya masih ingat apabila saya baca beberapa tafsir, dua orang, dia kan ada 6 orang anak, 2 orang anak daripada Nabi Ibrahim dengan Keturah itu bernama Medan dan Midian. Apabila mereka mendapat arahan daripada Nabi Ibrahim AS supaya datang ke Timur Jauh ini, maka mereka berkata ke ayah mereka, dia kata, ayahanda, kenapa kami kena pergi ke sana? Di mana bahasanya berbeza dengan bahasa kita. Itu Medan dan Midian jawab. Maknanya sebelum anak-anak Keturah itu datang sekitar 2000 BC, ya, membawa syariat Nabi Ibrahim, sudah ada orang menetap di alam Melayu ini. Sudah ada. Ya, disebabkan itu kita perhatikan Keturah itu namanya sebenarnya Anmuta ataupun namanya Imtali bin Yakfur, mengikut catatan ditulis dalam Tabari dan Kisah Jawa Ali dalam Tarikh Al-Mufassal Arab Qabla Al-Islam. Saya baca benda tu. Dan maksudnya sudah ada bahasa. Tetapi dengan adanya syariat Nabi Ibrahim, dia memperelokkan lagi sakafah ataupun pahaman manusia alam Melayu itu tentang ketuhanan. Ya. Saya ingin tambah sikit daripada Prof. Sufian, ya, tentang agama, kepercayaan. Saya melihat apabila Prof. Datuk Mokhtar menjumpai altar yang ada di sekitar Sungai Batu itu, altar itu bertepatan dengan puncak Gunung Jerai itu. Cik Mazlan ada tanya saya, ni apa ni Prof, ni agama apa semua. Saya mengatakan itu agama yang menyembah alam semula jadi. Pada waktu itu, sekitar 700 BC itu, belum lagi ada agama Hindu. Agama Hindu ini sudah lewat. Sebab kita faham bahawasanya bahasa Sanskrit hanya muncul sekitar 500 BC. 500 BC apabila kemunculan Buddha sekitar 502 BC. Dan maksudnya di sini, sebelum zaman Buddha yang lahir di tepi Sungai Ganges itu, dan
dan bahasa Sanskrit itu muncul, sudah ada bahasa lain. Sebab itulah kita dapati the Dravidian ataupun kitab Weda pada peringkat awal bukan ditulis dalam bahasa Sanskrit. Kitab Weda pada peringkat awal ditulis dalam bahasa Mitanni. Orientalis menamakan bahasa kitab Weda peringkat pertama Mitanni. Hakikatnya bahasa Mitanni itu adalah dalam tulisan Mismariyah, dalam bentuk quote. Dan kita dapati bahawasanya mereka menamakan Mitanni itu nama raja yang memerintah kawasan di sekitar Teluk Widian, dengan di sepanjang di bawah di utara India itu, dia utara India dekat Syria, sebelah the east of Syria, and then the north of Baghdad, Babylon itu ada satu kerajaan sekitar 1400 BC, nama kerajaan Mitanni. Jadi di situlah bermulanya kitab Weda itu. Apakah kitab Weda itu sebelum itu? Kitab Weda itu adalah Amsal yang diambil daripada Suhuf Ibrahim. Yang diambil daripada Suhuf Ibrahim alaihissalam, kemudian ditafsirkan. Suhuf Ibrahim ini hanya tak banyak. Amsal itu tak banyak, dalam 10 saja. Itu mengikut hadis Rasulullah SAW. Tetapi kenapa dalam kitab Weda dia tafsir? Pentafsiran itu ditulis dalam tulisan Mitanni ataupun dalam tulisan kod Mismariyah itu tadi. Kalau Prof Mokhtar kata itu baji, tulisan baji dia kata. Kemudian saya sekarang menunggu sebenarnya apa lagi penjumpaan yang baru di alam Melayu ni oleh Prof Mokhtar. Kalau ada tulisan tu memang cantik sangatlah. Kita punya data akademik kita memang strong lah, ya. Ada 47 lagi kawasan yang belum diterokok oleh Prof Mokhtar. Saya harap ada penjumpaan tentang inscription lah. Kemudian bila berlaku perubahan kepada agama kitab Weda itu. Kitab Weda pada peringkat awal itu agama tauhid. Tetapi disebabkan masa, disebabkan ramai yang pegang yang kan dia ada unsur-unsur madiyah, unsur-unsur materialistik, nak jadi ketua dan itu, maka berpecah. Justru itu kitab Weda itu kita jumpa ada Yeshur Weda. Yehur Weda itu adalah pergi kepada sembahula. Dia dah bagi banyak lah. Ada yang yadar knowledge, yadar sembahula, yadar itu, yang yadar ni. Jadi dah pecah banyak lah. Sebab tu kita dapati ada Jainism. Agama Jainism itu muncul sekitar 1000 BC itu. Jadi mereka itu menyembah, mereka itu paganism. Jadi bila disebut pada pagan, sebenarnya seluruh dunia ini sesudah kelahiran Nabi Adam alaihissalam, apabila sikap manusia, bila mereka tidak sampai kepada, tidak berjumpa, bertemu mata dengan, tidak berhadapan dengan nabi-nabi, mereka jauh daripada tauhid, mereka ingin menjadi satu pegangan kepada kehidupan mereka, justru mereka menyembah alam semula jadi supaya ada kuasa yang membantu mereka. Ya, sehingga kan zaman Nabi Syuaib, sekiranya Prof Sofian cerita pasal Nabi Musa alaihissalam yang kaumnya pergi sekejap aja, 40 hari je pergi, tapi bila turun kaumnya itu sudah sembah sapi emas. Padahal dah lihat dah Nabi. Kaum Nabi Syuaib pun sama, sekitar 700 BC. Nabi Syuaib itu kaumnya menyembah pokok aikah. Menyembah pokok aikah. Jadi penyembahan terhadap alam semula jadi itu sudah berlaku di merata tempat. Bukannya saja di kawasan alam Nusantara atau alam Melayu ini. Ini bermaksud penyembahan yang berlaku di kalangan penduduk di alam Melayu pada ketika itu bukannya daripada agama kepercayaan Hindu atau kepercayaan Buddha. Ialah kepercayaan untuk menjaga diri sendiri supaya ada satu kuasa yang menjaga keselamatan mereka. Itu peringkat awalnya. Itu pengerusi setakat ni. Banyak dah lost dah saya punya poin-poin, dah tak apalah. Baik, terima kasih ucapkan kepada Dr. Syahril. Kali ni sebenarnya saya rasa memang kita kena sambung untuk the next episode. Kita akan fokus kepada perkara itu insyaAllah. Dan kita nak bertanya kepada Datuk Paduka lah, Prof Sufian, di mana pada pandangan Prof macam mana orang kata nak menyatukan semula
alam Melayu ni sebagai satu kuasa dunia, sebab kita tahu ia sudah terpisah kerana faktor geografi, faktor politik, tetapi adakah potensi untuk kita menyatu semula bahagian-bahagian yang terpisah ini? Silakan. Baik, terima kasih. Menarik soalan yang akhir ni, tapi saya ingin sebutkan sedikit tentang apa yang dibangkitkan oleh Prof. Saliha tadi berhubung dengan Buddha tadi. Betul, benar ya, isu apa dikatakan agama Buddha tu telah muncul lebih awal daripada Hindu ya. Dan kita dapati bahawa apabila Profesor Emeritus Datuk Dr. Hassan Suhaimi ya, daripada Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM, dia menyatakan bahawa sepanjang pengalaman beliau dalam bidang arkeologi ini, dalam cari gali ini, beliau tidak pernah terjumpa satu patung berhala yang disembah oleh orang Melayu. Ya, beliau tidak pernah jumpa satu patung berhala yang disembah oleh orang Melayu, menunjukkan bahawa orang Melayu tidak menyembah berhala seperti mana yang dikatakan oleh orang-orang Hindu yang ataupun pihak yang mendakwa bahawa orang Melayu ni adalah daripada agama Hindu. Ya, baik. Saya beralih kepada apa yang dikatakan kesatuan dalam tajuk yang dikatakan tadi. Keluasan sudah dijawab dari sudut sejarah, geografi, dari sudut bahasa, dan kesatuan juga satu perkara yang cukup penting kerana kita melihat bahawa apabila tanah Melayu ni ya satu masa dulu tidak diberi nama Malaysia, begitu juga dengan Indonesia tidak diberi nama Indonesia. Ya, dan dia tanah Nusantara ataupun kita kata alam Melayu ni mempunyai sejarahnya yang sendiri. Ya, sejarah yang hebat, tamadun yang hebat, tetapi apabila telah diganggu gugat oleh pihak ketiga atau pihak luar, maka dia berpecah ya, berpecah belah sehinggalah berlaku apa yang ada di depan mata kita hari ini. Jadi kalau kita bayangkan sejarah daripada kerajaan dulu ya, Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Langkasuka di sebelah atas, Selangor dan seumpama, semuanya berpusat di dalam alam Melayu itu. Mereka boleh merentas tanah, merentas air dan merentas tanah, merentas lautan. Kerana air adalah sebahagian daripada kehidupan kita, air adalah sebahagian daripada negara kita. Ya, ketika itu disebut sebagai alam Melayu ataupun orang Indonesia menyebutnya sebagai Nusantara. Kalau balik kepada sejarah geosains, ya, geosains menunjukkan bahawa tanah besar dulu merupakan gabungan Nusantara, gabungan tanah Melayu, Sumatera, Borneo, Filipina, termasuklah pulau-pulau lain di seluruh Indonesia ni dikatakan sebagai satu tanah besar. Tetapi apabila berlaku banjir besar, gempa bumi, maka sebahagian daripada tanah-tanah ini tenggelam, maka terjermalah pulau-pulau yang dikatakan sebagai pulau-pulau di alam Melayu. Jadi kalau kita lihat pada sejarah yang lampau, kita dapati Melaka lah umpamanya ya, Melaka. Apabila Melaka diserang oleh Portugis, ya, Belanda dan Portugis, kita dapati orang-orang daripada Jawa ya sanggup turun untuk membela orang-orang Melayu yang dalam rupa Melayu ni di tanah Melayu. Dan satu pantun yang cukup istimewa dan cukup popular yang kita selalu bacakan, iaitu kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa saya dirikan. Kalau benar bagai dikata, ya, nyawa dan raga saya serahkan. Menunjukkan bahawa orang-orang di Nusantara ni, di alam Melayu ni, bersatu hati, berpadu. Maknanya mereka tidak mengira sempadan, kerana masa itu tidak ada sempadan. Hanya selepas daripada kedatangan penjajah ataupun pihak daripada Eropah inilah yang memecah belahkan negara yang dikatakan penduduk rumpun Melayu ni terpecah-pecah menjadilah etnik dan sub-sub etnik, dan menjadi bangga dan merasa teritorial, merasa ini daerah saya, ini barang saya, ini bukan barang kamu. Dan apabila ada sempadan, lagilah ya terserlah perbalahan dan juga konflik itu. Jadi bagaimana kalau dulu kita boleh bersatu, ya, sebelum ada sempadan-sempadan ni, kenapa selepas ada sempadan ni kita bertelingkah, sehingga kita memohon UNESCO ya untuk mengiktiraf beberapa perkara yang dikatakan kononnya ini orang Indonesia punya, ini orang Malaysia punya, ya, batik, silat, lagu apa nama ni, rasa sayang ye, ya, kemudian tampaklah kepada keris, ya, dan hal-hal lain lagi yang mungkin menjadi perbalahan di antara
Malaysia dan Indonesia. Sedangkan kita semua adalah dari satu rumpun, dan bila Eropah datang, ya, merosakkan suasana keharmonian kawasan ini, menyebabkan kita pula, ya, orang kata menagih simpati, ya, memohon, mengemis pada UNESCO, iaitu orang Eropah, untuk mengiktiraf apa yang ada di sini. Sedangkan mereka lah yang merosak, memecah belahkan kita. Jadi saya percaya kita boleh bersatu, ya. Dan antara perkara yang boleh dijadikan kesatuan kita ialah bahasa, iaitu lingua franca. Ya, bahasa Melayu adalah lingua franca, dan di zaman Sriwijaya, Majapahit maupun Melaka, bahasa Melayu lah yang menjadi bahasa perantaraan. Ya, orang yang datang daripada seluruh dunia yang melalui Selat Melaka itu menggunakan bahasa lingua franca untuk berniaga, berinteraksi dengan penduduk di alam Melayu. Ya, jadi kita lihat bahawa bahasa adalah satu yang boleh dikira sebagai satu jati diri kita, dan baru-baru ini berlaku perbalahan ataupun salah faham di antara bahasa kenyataan menteri, ya, Indonesia mengatakan bahasa Indonesia lah yang patut menjadi bahasa kedua ASEAN, ya, selepas daripada Perdana Menteri kita menyebut bahasa Melayu adalah boleh menjadi bahasa kedua, menyarankan, ya, bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Kita tidak menyebut bahasa Malaysia kerana bukan milik Malaysia, tapi bahasa di seluruh alam Melayu. Ini satu perkara yang boleh kita satukan, dan cukup menarik juga bila orang tanya dengan saya, apa beza bahasa Melayu Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia? Saya kata cuba tengok lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi di Malaysia dan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia. Ya, bahasa logatnya, bunyinya sama, iaitu bahasa Melayu, bukan dialek, bukan etnik, tetapi satu lingua franca. Yang kedua ialah agama. Ya, jati diri alam Melayu ni kuat dengan agama atau kepercayaan. Tetapi kalau kita lihat dari segi peratusannya, memanglah, ya, Islam adalah satu agama yang boleh menyatukan penduduk di Nusantara atau kita kata alam Melayu ini, kerana ia adalah satu agama yang menyatukan akidah, ya, bermula dengan la ilaha illallah yang disebut oleh Nabi Ibrahim, yang membawa syariat Nabi Ibrahim itu agama Hanif, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tetapi apabila Nabi Muhammad SAW datang, ataupun syariat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW sampai ke Nusantara, alam Melayu ni bunyinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sudah ada perubahan kalimah tetapi tetap kepada Tuhan yang satu. Jadi mudah bagi orang yang sudah pun menganut satu tauhid, Tuhan yang satu di alam Melayu ini dengan kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah, bila datang syariat Nabi Muhammad iaitu agama Islam, maka dia lebih mudah untuk serasikan dengan apa yang disampaikan oleh para mubalik apabila sampai ke Melaka, sampai ke utara, ya, utara Semenanjung, utara kita kata timur jauh, kemudian turun sampailah ke bawah. Baik, kemudian satu lagi perkara, kalau kita bayangkan, kita kembali kepada sejarah alam Melayu ni, ya, yang dulu sebelum ni tiada sempadan, sudah pasti kita boleh menyatukan antara Malaysia dan Indonesia, ya, sebagai satu fikrah yang sama, budaya yang sama. Dan kita lihat warisan budaya kita Malaysia dan Indonesia ni maupun Brunei dan lain-lain ni, kita katakan ada banyak persamaan. Pertama, tentang makanan. Ya, kita banyak persamaan dari sudut makanan. Ya, rempah yang kita guna pun sama, cara masak pun lebih kurang sama, mungkin namanya berbeza. Yang kedua ialah busana pakaian kita pakai. Ya, batik ataupun busana tradisi yang dipakai oleh pelbagai etnik grup mempunyai kesamaan. Kita ada baju kebaya dan juga baju kurung. Ini semua banyak persamaan yang boleh kita katakan sebagai satu kesatuan, ya, dalam kita memperagakan misi perjuangan, kita katakan setiap negara ni, dua-dua negara ni, ya. Dan kita lihat senjata yang penting pada orang Melayu, jati dirinya ialah keris, ya, yang tak ada di negara lain. Negara lain mungkin ada meriam, pistol, mungkin ada yang lain, tetapi kita ada keris. Kalau di alam Melayu ni kita ada bedil. Bedil ni termasuklah pistol kecil atau meriam atau rentaka dan stringer dan seumpamanya. Jadi hal-hal tentang warisan budaya ni banyak persamaan yang kita boleh satukan, rapatkan hubungan di antara kedua negara dengan meruntuhkan sempadan itu. Dan kadang-kadang inilah yang menjadi masalah pada kita orang-orang di sebelah alam Melayu ni, sentiasa dicemburui, sentiasa dicari, diintai oleh pihak lain untuk memecah belahkan kita, iaitu pecah dan peretah. Dan semua orang tahu dalam dunia ni,
ya, kawasan alam Melayu ni adalah kawasan maritim di mana berlaku perjalanan laut daripada timur dan barat dan mesti melalui kawasan dikatakan Selat Melaka, Laut Andaman turun ke bawah masuk Laut Cina Selatan untuk sampai ke utara ke Jepun. Ya, jadi tidak mereka mesti melalui ini. Jadi sudah tentu menjadi rebutan oleh banyak pihak, sudah tentu banyak pihak ada kepentingan untuk menguasai kawasan-kawasan ni. Hari ini kita dengar kapal-kapal perang sudah banyak ada di Laut Cina Selatan. China telah menguasai Spratly dan kawasan atas. Mereka pula berminat untuk meletakkan membuka satu pangkalan tentera di Laut Cina Selatan. Jadi kita lihat bahawa kawasan ini, kawasan maritim ni menjadi satu tempat yang amat penting. Dalam akhir zaman ni dikatakan misalnya kajian oleh RAND Corporation mendapati bahawa suasana yang besar akan berlaku. Peristiwa besar akan berlaku di sebelah alam Melayu ni, di kawasan Laut Cina Selatan. Jadi kalau kita lihat pentingnya Melayu dan juga penduduk etnik, maknanya rumpun Melayu ni, hendaklah ada satu kesatuan yang kuat dari sudut politik, supaya mereka dapat menangani permasalahan dunia yang cuba mengguna atau eksploitasi kawasan alam Melayu ini. Baik. Jadi akhir sekali saya percaya pemimpin negara boleh mengambil sikap yang lebih positif terhadap kesatuan ini dan tidak perlulah kita berbalah hal wayang kulit, lagu rasa sayang, silat keris dondang sayang, seni bela diri seumpamanya. Ini perkara kecil yang kita mengemis dengan UNESCO. Jadi pada masa akan datang kita harap biarlah kita sendiri yang mengiktiraf dan bukan pihak barat yang mengiktiraf kita dalam hal-hal warisan dan budaya. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Sufian. Jadi sebelum kita masuk ke bahagian kesimpulan, kita akan bacakan beberapa komen daripada penonton perbincangan rakyat demi Melayu. Antara persoalan, salah mohon komen mengenai kosakata Melayu skrip rencong yang banyak dijumpai dalam tamadun Mesir Purba. InsyaAllah mungkin kita boleh angkat pada satu episod yang khas untuk membincangkan perkara ini. Dan kata Muhammad Nur Arifin, tamadun Melayu sudah lama menguasai teknologi senjata api, bukan keris sahaja, senjata orang Melayu. Dan okey, untuk memasuki kesimpulan, kita nak mulakan dulu seminit 2 minit dengan Prof Wan untuk bercakap tentang kesimpulan sejauh mana kelulusan alam dan kesatuan alam Melayu yang kita bincangkan hari ini. Silakan. Prof Wan, mikrofon tak berbunyi. Sekarang pun masih tak kedengaran. Mungkin kena cabut earphone kot. Okay, clear. Ada? Ada. Okey, terima kasih. Oh, tapi di sini dia tulis mute. Alright. Okey, sebenarnya kesedaran consciousness of the Malay world ini bermula exactly tepat 40 tahun yang lalu apabila diadakan simposium atau pertemuan dunia Melayu yang pertama di Melaka. Durian Daun saya kira di Kolej Perguruan di mana Tun Dr. Ismail Tun Mahathir selaku baru Perdana Menteri baru merasmikannya. Dan itu pertama kali kita berjumpa dengan the lost cousin from Sri Lanka, Dr. B.A. Husamia. Jadi baru kesedaran ada orang Melayu di Sri Lanka. Then from there kita move, ada pertemuan dunia Melayu kedua di Sri Lanka, barulah berjumpa orang Melayu di sana. Kemudian yang kedua, ketiganya pertemuan dunia Melayu di Jeddah nak buat di Mekah tak boleh, agak itu tempat lain di Jeddah. Kemudian kita pergi pula rombongan besar pergi ke Afrika Selatan. Yang menariknya kita pergi ke sana sebelum tu baru saja habis apartheid dan belum dibuka konsulat pun di sana. Jadi maknanya kita sarjana yang pergi ke sana dahulu, barulah politician ataupun diplomat pergi. Dan kemudian kita pergi pula ke Mindanao, University of Mindanao, diraihkan oleh
rektornya sendiri. Jadi saya merasakan bahawa untuk advance party, untuk jaringan-jaringan dengan negara-negara dunia Melayu ini, para sarjana, para sastrawan dahulu yang perlu ke depan. Politician belakang, diikut kemudian. Kalau politician dahulu dia ada rosak sikit. Macam hari itulah yang menyambut nak mengangkat bahasa Melayu ini menjadi bahasa kedua ASEAN. Okey, Perdana Menteri kita kemudian disambut oleh seorang politician di Indonesia yang tak faham. Tak faham apa dia bahasa Melayu, apa dia bahasa Indonesia. Dia kata, bahasa dia membezakan, padahal siapa dia induknya, ibunya kepada bahasa Indonesia. Bila betul munculnya bahasa Indonesia? Baru 1945, 47. Bahasa Melayu dah beribu tahun sejak di Melaka lagi. Jadi dia tak faham. Itulah tadi yang dikatakan Prof. Sufian tadi dengar lagunya kita tahu. SFND itu semua kita faham. Siti Nurhaliza semua orang Indonesia faham. Sampai kan ada slogan Ganyang Malaysia but save Siti Nurhaliza. Jadi kesamaan tu ada pada budaya, ada pada bahasa, dan saya rasa para sarjana, para sastrawan yang perlu ke hadapan, politician ikut belakang kita, ikut. Mereka tak cukup ilmu kalau dibandingkan dengan para sarjana pengkaji-pengkaji yang jauh ke hadapan. Dan akhirnya saya rasa kita banyak dapatan baru ini oleh sarjana-sarjana tempatan, perlu dimasukkan, dirombak semula fakta-fakta lama tu, diganti dengan sejarah Malaysia yang baru. Yang dicipta, yang didapatan daripada para sarjana kita sendiri. Dan kita berterima kasih kepada the colonial master dulu yang memberi ruang pada kita, memberi kaedah, metodologi untuk kita mengkaji, dan kita banyak dapatan-dapatan baru sejak 30 tahun yang lalu, pengkaji-pengkaji daripada alam Melayu itu sendiri. Ya, itu harapan saya. Baik, terima kasih Prof. Wan. Dan bagaimana kesimpulan daripada Dr. Soilah tentang tajuk kita pada malam ini? Silakan. Kesimpulan yang saya dapat daripada perbincangan kita ialah diharap untuk seterusnya ada satu gerakan untuk mengkaji bab-bab arkeologi yang tidak yang masih lagi terbenam di bumi kita ini. Hakikatnya bangsa Melayu perlu diberitahu bahawasanya tanah air mereka itu penuh dengan barang-barang yang berharga, berdasarkan kajian yang telah dibuat, dan ini memberi satu langkahan besar untuk kita mencipta satu naratif baru, membuktikan bahawasanya bangsa Melayu itu satu bangsa berdaulat yang telah wujud sekian lama, semenjak daripada 2000 BC lagi. 2000 BC bermakna hakikatnya sebelum zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada alam Melayu ini. Tetapi dalam bentuk tamadun ataupun kingdom itu, ianya muncul diiktiraf oleh historian 1500 BC itu, menandakan bahawasanya bangsa Melayu satu bangsa yang maju dan ke hadapan. Namun keadaan ini kita perlu kembalikan semula kegemilangan bangsa ini dengan mengkaji balik apakah inscription, batu-batu bersurat yang muncul yang membuktikan bahawasanya sakafah Melayuiyah yang ada pada orang Melayu itu telah wujud sekian lama, supaya kita tidak lagi berpegang kepada inscription yang dalam tulisan Sanskrit, dan di mana kita maklum bahawa Sanskrit itu hanya muncul 500 BC. Maknanya bangsa kita sudah ada tulisan sebelum 500 BC. Dan ia perlukan satu kajian mendalam dalam bentuk arkeologi untuk mengkaji lebih dalam lagi, menggali tempat-tempat yang belum digali lagi. Dan diharap pihak kerajaan memberi bantuan yang sewajarnya kepada usaha ini untuk kita mengembalikan semula kedaulatan bangsa kita, bangsa Melayu. Itu saja. Baik, terima kasih kepada Dr. Soilah. Dan yang terakhir, kesimpulan daripada Dr. Sufian, silakan. Prof, mikrofon. Terima kasih. Melihat kepada tajuk yang diberikan pada malam ini, iaitu keluasan dan kesatuan ni, saya melihat bahawa keluasan ni bukan saja setakat ni fizikal,
tetapi juga bersifat abstrak di mana keluasan bukan saja mengenai bahasa tetapi pengaruh alam Melayu ni dalam dunia, ya, khususnya dalam dunia Islam. Hari ini baru-baru ni kita dapat beberapa gambar daripada Mekah menunjukkan bagaimana tukang-tukang kayu daripada selatan Thai, orang-orang Melayu yang menjadi tukang membina ataupun membuat pintu Kaabah itu sendiri. Maknanya mereka mengiktiraf Bani Jawi ini sebagai orang yang pandai dalam seni pertukangan kayu sehingga pintu Kaabah itu diguna lebih berapa ratus tahun sehingga hari ini dan nak diganti semula. Jadi menunjukkan kehebatan orang Melayu dalam seni pertukangan Melayu. Baik, jadi pengaruh ini cukup besar sehingga kita mendengar dalam sejarah Belanda datang ke alam Melayu dan juga Inggeris datang ke alam Melayu dan juga Rusia datang ke alam Melayu dan mereka bawa balik khazanah ilmu melalui manuskrip dan juga artifak-artifak keris beribu-ribu, ya, dan juga meriam-meriam dibawa balik dan diletakkan di muzium mereka di Leiden ataupun di SOAS London maupun di Rusia di St. Petersburg. Jadi kita dapati bahawa ini agak berbeza dengan orang-orang Tatar yang dulu pernah menjajah Iraq, ya, bumi Iraq, kemudian mereka menterjemahkan kitab-kitab daripada bahasa Arab kepada bahasa lain, bahasa-bahasa lain. Kemudian kitab-kitab ini telah dibuang, ya, dicampak ke dalam sungai sehingga sungai Furat dan juga sungai Nil ini menjadi hitam akibat daripada dakwat yang keluar daripada buku-buku tu. Tetapi kitab-kitab manuskrip Melayu ni tidak pun dibuang tetapi dikumpul, diletakkan di museum, diletakkan di library di sana kerana kandungan ilmu-ilmunya cukup hebat bagi mereka untuk mendalami, untuk memahaminya. Tetapi kita yang ada di sini mungkin tak dapat kembali kitab-kitab itu, manuskrip itu. Tetapi kita percaya ilmu-ilmu ni masih lagi ada di alam Melayu yang perlu kita gali, korek dan kumpulkan. Dan saya diberitahu oleh pengkaji manuskrip Melayu ni di Batam sendiri, di Pulau Penyengat masih ada kitab-kitab manuskrip lama ni daripada lantai sampai ke bumbung, ya, sampai ke siling di masjid-masjid di sana. Jadi belum lagi dikategorikan, diklasifikasikan, belum diberi indeks umpamanya. Jadi banyak lagi lah perkara yang kita perlu buat. Jadi saya percaya bahawa dalam menyatukan kita kembali ini, kita perlu tingkatkan literasi lah. Literasi maklumat, literasi ilmu, pendedahan demi pendedahan. Jadi webinar yang dianjurkan demi Melayu ni adalah usaha untuk meningkatkan literasi masyarakat kita, memberi pendidikan kepada masyarakat kita, mendedahkan kepada masyarakat kita supaya kita tahu asal usul kita tahu di mana kita berada dan ke mana kita akan pergi selepas ini menghadapi suasana kehidupan yang lebih mencabar, ya, pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita menamatkan program, dua komen yang ingin kita bacakan daripada Muhammad Noh. Katanya 5 punca Melayu jatuh. 1, pemerintah makan rasuah. 2, Melayu terlalu bertolak ansur dengan bangsa lain, makan diri orang Melayu. Nombor 3, Melayu mudah dijual beli oleh bangsa asing, sebab tu tanah tergadai. Nombor 4, pembesar dan menteri Melayu pentingkan diri daripada rakyat, sebab tu rakyat miskin. Nombor 5, orang Melayu mengkhianati bangsa sendiri, tikam Melayu di belakang. Hingga kini tetap tak berubah, tetap berlaku, sebab tu politik bergolak, Melayu lawan Melayu. Dan daripada Jifaz Aura, bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanan kebangkitan ini dilindungi Allah. Dan dengan itu maka berakhirlah perbincangan rakyat demi Melayu dengan tajuk sejauh mana keluasan dan kesatuan alam Melayu. Dan dengan perbincangan rakyat ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Paduka Profesor Dr. Supri Husin, Profesor Emeritus Datuk Dr. Wan Hashim Wante dan juga Profesor Datuk Soleh Yaakob kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu sebagai kata kaedah alternatif. Mungkin bagi warga-warga yang dah tamat sekolah, dah lupa belajar sejarah, ini adalah masanya. Sambil-sambil scroll Facebook, dapat info-info yang perlu mereka kaji. Kita sama-sama kaji. Jadi dengan itu perbincangan rakyat di Melayu sudah berada di penghujung rancangan. InsyaAllah kita akan bertemu pada episod akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.